Perak dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian lah. Okey, sebelum tu kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, untuk pelajar kita berkenalan sikitlah biodata daripada penceramah. Okey, penceramah kita pada pagi ini adalah Cikgu Mahazi bin Kasim daripada SMK Raja Chulan, Ipoh, Perak. Okey, sikit biodatanya. Okey, Cikgu Mahazi bin Kasim ni pernah menjadi pensyarah sambilan lah di Universiti Kuala Lumpur selama 10 tahun dan mengajar fizik selama 18 tahun. Dan merupakan salah seorang panel penterjemahan sukatan fizik tingkat kebangsaan. Dan juga Cikgu Mahazi ini merupakan cikgu yang berpengalaman lah dalam penceramah fizik dan juga menjadi facilitator beberapa program teknik menjawab di seluruh Malaysia lah. Okay, itu adalah sebahagian daripada biodata Cikgu Mahazi bin Kasim. Okay, merupakan seorang cikgu yang berpengalaman lah. Okay, alright. Tanpa melengahkan masa lagi lah, kita jemput Cikgu Mahazi bin Kasim untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Wildan dan juga kepada sekolah SMK Tun Aminah Batu Pahat. Betul Cikgu kan? Baik, betul-betul. Saya mengucapkan apa khabar pelajar semua? Sihat tak? Alhamdulillah sihat Cikgu. Sihat. Okey. Alhamdulillah. Satu Pahat ni kan, tapi dah lama tak sampai lah. Kamu dah mimpi ni dah lama lah tak sampai kan. Okey. Cikgu pergi dekat Peserai, biasalah cikgu pergi kan. Peserai, Padang, biasalah cikgu pergi kan. Itu je lah. Lagi satu, cikgu minta lah untuk sepanjang rumah cikgu ni, cikgu harap kamu tanyalah soalan kalau ada apa-apa soalan supaya kita boleh share sama-sama lah. Cikgu bukanlah pakar sangat tapi bolehlah sikit sebanyak nak bantu kamu lah berdasarkan pengalaman cikgu yang ada kan. Kalau cikgu tak dapat jawab, tak apa, cikgu akan tanya kawan-kawan cikgu. Cikgu akan ni lah, insyaAllah lah cikgu cuba jawab lah kan. Daya upaya cikgu lah kan. Okey. Satu perkara lagi, kalau kamu tak ada nak tanya soalan tapi malu kan, ramai juga malu tu kan, kamu boleh letak di ruangan mesej lah, cikgu boleh baca sebab cikgu buka dua laptop nak tengok mesej dengan ni kan. Okey, cikgu harap kamu boleh kan. Cikgu mula ceramah cikgu kan. Kan? Boleh belajar kan? Boleh. Alhamdulillah. Okey, untuk teknik ni kita akan bincangkan sikit tentang tips dan teknik menjawab SPM untuk mata pelajaran fizik mulai 2021 lah, sebab kamu batch yang pertama untuk PSSM dan dah lajak sikit kan masa kamu kan. Sepatutnya SPM kamu bulan 11-12 hari tu, tapi dah lajak, tak apalah kan. Mungkin kamu pun kalau buat pun kamu pun tak sedia kan. Dan cikgu dapati ramai pelajar-pelajar yang masa percubaan tu result dia agak susah hati jugalah cikgu-cikgu semua kan. Tengok result macam tu kan. Jadi cikgu harap dengan adanya bimbingan cikgu dalam teknik menjawab ni dapat memberi kamu semangat atau motivasi untuk meneruskan perjuangan kamu untuk mendapat result yang baik kan. Okey, jangan terlalu kecewa kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, ni sikit biodata cikgu dah diterangkan oleh cikgu kamu. Cikgu ada laman Maya atau sosial. Okey. Kalau kamu minat kelas online cikgu ada ni, WhatsApp cikgu. Okey. Cikgu ada Telegram channel. Cikgu Mahazi Bank soalan fizik. Kalau kamu nak tengok soalan-soalan, tips-tips ada kat sini kan.
Kalau cikgu punya pengajaran banyak dekat YouTube channel lah. Cikgu Mahathir Kasim YouTube channel. Ni Facebook cikgu. Ini berkaitan dengan gambar-gambar cikgu pergi ceramah dengan Instagram. Instagram dengan Facebook. Itulah cara cikgu share lah supaya sekurang-kurangnya kamu boleh dapat lah. Okey, kita teruskan. Okey, slot ceramah kita berkisar kepada format SPM 2021 dan cikgu share kan tips belajar fizik serta dengan teknik menjawab fizik. Jadi kita masuk sekali lah. Jadi cikgu, ceramah cikgu ni adalah umum kan. Ada setengah sekolah dia minta terlalu tumpu pada bab tertentu. Jadi cikgu terpaksa sediakan untuk penumpuan bab itulah kan. Jadi cikgu bagi secara umum yang ni kan. Okey. Format peperiksaan untuk mulai 2021, cikgu cuma laju sikit lah sebab rasa kamu dah tahu dah kan. Cuma cikgu dah cepat kan. Jadi soalan periksa ataupun soalan berasaskan 6 aras pemikiran sebenarnya kan. Kalau kamu tengok semua subjek lah boleh katakan fizik, kimia, biom, sampai sejarah, BM semua ada kan. Dia ada aras-aras ni, mengingat, memahami, aplikasi dan mencipta. Ni. Aras paling rendah itu mengingat dan aras yang paling tinggi itu mencipta. Ni soalan-soalan ni kan. Kalau kamu tahu format soalan ni, cikgu rasa lebih mudah kamu nak study fizik kan. Pada pandangan cikgu lah kan. Dengan kawan-kawan cikgu pun ada fikir macam tu juga kan. Okey. Okey, berkaitan dengan fizik kertas 1, ujian bertulis. Tengok sini kan. Soalan objektif 40 markah, 1 jam 15 minit. Jadi kamu ada berapa masa sini. Kamu boleh set kan. 1 jam 15 minit ni lebih kurang dalam 60-75 minit. Kamu bahagi dengan 40. Itulah masa yang kamu ada. Dan pastikan kamu jawab soalan untuk kertas 1 ni. Kamu tengok soalan yang paling mudah kat kamu. Jangan bagi satu soalan tu makan masa yang lama. Jawab soalan yang familiar dengan kamu. Itu yang penting kan. Familiar dan kamu rasa itu yang kamu boleh dapat markah, kamu jawab itu dulu. Lepas tu ada masa lebih baru kamu tengok soalan-soalan yang agak susah dan kamu buat. Ini satu tips supaya kamu dapat markah penuh. Sebab ada setengah cerita kan ni sekolah cikgu ataupun apa cikgu punya pengalaman lah kan. Ada dia jawab soalan tu ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5 ikut kan. Dia dapati nombor 5 tu panjang. Dia buat panjang. Bila dah panjang direct masa banyak kan. Jadi nombor 6, 7, 8 tu senang tapi dia jadi lagi lambat. Dan sampai akhir masa dia tak sempat jawab soalan. Itu cikgu takut tu kan. Okey, boleh faham kan dia cakap kan? Boleh tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, teruskan lagi kan. Okey, cuma kertas 1 dia ada wajaran kan. Ada 4 elemen yang tanya itu mengingat. Okey, mengingat. Apa lagi? Memahami. Memahami. Mengaplikasi, menganalisis 4 ni. Kan? Dan tak susah kertas 1. Kenapa tak susah juga? Sebab rendah 20 markah. Kan mudah tu. Okey kan? Ni format muka surat depan kertas 1. Tak apalah. Kamu pun dah tahu dah ambil percubaan. Okey. Okey, tips mengingat. Itu Maxis maksudnya manipulated variable ataupun boleh ubah manipulasi. Exist, paksi X. X exist kan? Paksi X. Tu dah. Jadi mudah sikit lah kamu ingat kan. Paksi X, ni manipulasi. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Cikgu bagi tips ni, kita jawab soalan ni kan. Jadi mudah kamu ingat kan. Ingat kan? Manipulasi pada paksi X. Okey kan. Okey, kita tengok sini kan. Rajah menunjukkan satu graf hal laju masa, kecuali graf mewakili pecutan. Jadi hal laju masa maksudnya velocity time graph kan. Jadi velocity V kan, time T lah kan. Jadi unit dia ms ni 1, time S. Tak kisahlah tu. Tapi soalan tanya apa? Kuantiti apakah? Manakah adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Kalau kamu ingat tips mengingat yang cikgu ajar tadi tu, cikgu rasa kamu boleh jawab dah. Tapi nak cuba, apa jawapan dia? A. Ya, senang. Maxis, manipulated variable dipaksi X. Dapat tak? Mudah kan? Ini soalan yang kamu ingat. Ataupun soalan kita bagi soalan straight the point kan?
Dia tanya, soalan macam tanya, siapa nama kamu? Macam tu je kan, soalan simple je kan. Okey, cikgu teruskan. Slide berikutnya. Ini soalan yang aras tinggi sedikit. Soalan ni dipanggil soalan memahami. Memahami maksudnya kamu kena tahu satu elemen dulu, satu perkara dulu, barulah kamu boleh jawab soalan ni. Okey, soalan ni kata, okey, tengok gambar, kucing sedang mengejar tikus. Okey, gambar dia kan, inisial bagi kucing adalah lebih besar daripada tikus kerana, jadi dalam soalan ni kamu kena tahu apakah itu inisial. Apakah itu inisial? Baru kamu boleh jawab soalan ni. Jadi bila kamu tahu inisial, kamu tahu apakah kesan yang mempengaruhi inisial, kamu jawab soalan. Apa jawapannya? Apa tu? Siapa nak cuba? A, kalau kamu baca A, B, C, D, semua jawapannya hampir tepat. Betul semua. Tapi kalau kamu faham inisial, kamu tahu itulah jawapan paling tepat. Betul tak? Okey, apa dia? Siapa nak berani cuba? Tak ada ya? Tak berani lah. Okey, tak berani, tak apa. B. Dia jawab B kan? Okey, B. Okey, kalau kamu segan tak apa, kamu boleh letak di ruangan malu ke kan? Kamu letak ruangan message. Type lah message pun tak apa kan? Okey. Tepat kan jawapan B sebab inisial bergantung kepada isim. Ini soalan kita panggil soalan memahami kan? Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya, itu soalan menganalisis kan? Menganalisis. Okey, tengok rajah masih sama graf laju masa. Okey, kamu dapat tadi dah. Bagi gerakan objek, berapakah sesaran objek? Okey, ini soalan mengaplikasi ni soalan termasuk dalam soalan pengiraan ataupun calculation lah. Jadi pengiraan ni melibatkan pengiraan graf. Pengiraan graf. Okey, jadi tengok sini. Berapakah sesaran objek? Okey. Jadi yang pertama dalam graf kita ada, biasanya kita ada kecerunan lah. Okey, kecerunan. Untuk mencari unit kecerunan senang aja. Kita belajar formula kecerunan iaitu apa? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Betul tak? Ataupun kita kata dy per dx. Ataupun kita kata unit paksi Y bahagi dengan unit paksi X. Yang penting Y-nya di atas. Y-nya di atas kan? Jadi kita gantikan nilai ni, iaitu MS negatif 1 ini bahagi dengan S. Jadi dapat MS negatif 2. Ini adalah unit untuk kecerunan daripada graf ini. Dan MS negatif 2 ni kita kenal MS negatif 2 ni iaitu MS negatif 2 adalah kecerunan adalah pecutan. Boleh Faham Kecerunan adalah pecutan. Jadi satu perkara lagi yang penting dalam graf itu luas di bawah graf ataupun area under graph. Luas di bawah graf ni kalau kita bincang dalam kalkulus, tadi kita bincang dy dx kan. Ini kita panggil, kalau matematik tambahan panggil integration lah ataupun pengamilan pengamiran. Okey, jadi kita tengok sini, luas di bawah graf, kita tengok apakah bentuk dia. Bawah graf ni bentuk apa ni? Bentuk trapezium, betul kan? Dia adalah bentuk trapezium. Jadi kalau bagi pelajar yang tahu rumus trapezium, cantik lah. Bagi pelajar yang tahu tentang rumus segitiga, segi empat pun okey juga. Kamu boleh tambah atas ni segi tiga, bawah ni segi empat. Boleh juga kalau kamu tambahkan. Dan kamu tahu macam mana tahu luas graf ni? Unit paksi Y, unit luas graf unit Y darab dengan unit paksi X. Jadi darab maksudnya ni M per S, ni M per S darab dengan S. Jadi S kita batalkan, tinggal M. M adalah unit untuk apa? Unit untuk sesaran. Itu contoh. Sesaran, jadi soalan tanya berapakah sesaran? Jadi sesaran adalah luas di bawah graf. Sebab sesaran tu tak ada dalam graf ni. Jadi kamu kena fikir sendiri apakah itu sesaran dalam graf ni. Sama ada kecerunan ataupun luas di bawah graf. Okey. Jadi bentuk trapezium ataupun formula trapezium kita guna kat sini. Panjang ni 2. Panjang ni 6. Jadi kita guna formula trapezium. Jarak ni ialah sama dengan 6. Itu besaran sama dengan setengah darab 2 tambah 6. Okey, ni tambah 26 2 tambah 6.
Dan yang bawah ni adalah maknanya ni lah. 6 ni lah kan. Jadi kamu dapat 24. Ni contoh soalan-soalan pengiraan yang perlu kamu tahulah. Mudah kan? Mudah-mudah lah. Tapi kalau graf, kau kena tahu dua benda. Jadi dia melibatkan pengiraan dalam bentuk graf kan. Okey, kita share satu lagi soalan. Soalan yang berkaitan dengan bab barulah. Bab KSSM kan. Itu kegravitian. Okey, dia kata sebuah spera dengan jisim 100 kg. Jadi kita kena pandailah kutip maklumat. Dan jangan lupa kan, sebelum kamu peperiksaan nanti, kan, bila kamu terlibat peperiksaan nanti, pastikan kamu tahu formula-formula yang ada dekat muka surat depan. Kertas 1, kertas 2 kamu kena tahu kan. Dan macam mana nak gunakannya dan simbol-simbol yang berkaitan dengan fizik kamu kena tahu. Termasuklah unit sekali kan. Okey. Tengok sini, maklumat yang diberi berat, kita tanya berapakah beratnya di situ. Berat kita tahu formula ialah W sama dengan mg. Ataupun berat sama dengan gravitational force, daya berat. Kan? Daya graviti. Kan? Jadi mg, jadi pecutan graviti objek pada ketinggian H. H ni ketinggian dia ialah 6,000 tadi tu. Dari permukaan bumi. Jadi tengok sini kan. Kita kutip data, jisim, dan ketinggian H. Dan ada perkara-perkara yang diberi seperti pemalar, kegravitian, jisim bumi, jari bumi. Ini adalah nilai-nilai yang tetap. Nilai yang tetap yang tidak boleh diubah lah kan. Biasanya diberi dalam peperiksaan. Jadi kita kira di sini formula ni. Iaitu formula hukum Newton semesta kan. Jadi tak kisahlah kan. Ini soalan ni sebenarnya formula ni sama dengan F sama dengan GMM kan. Tapi dalam soalan ni dikaitkan berat mg sama dengan GMM per R. Macam tu kan. Tapi M tu telah dipotong, telah dibatalkan. Jadi tinggallah rumus ni. Dan ini adalah pecutan graviti pada satu ketinggian. Kan? Jadi tengok sini. M diberi. G diberi. R diberi. Jadi kita guna formula W sama dengan mg. Mg. Jadi M kita tahu iaitu 100. Okay. G kita ambil nilai yang di atas ni. Benda-benda yang di atas ni kan. Ataupun formula ni kita gantikan kan. Gantikan dia ni. M dah tahu 100 kan. M lagi. G kita ambil daripada formula di atas. Dan kamu gantikan GMR tambah H. Gantikan semua. Gantikan. Okey, bila kamu sudah gantikan, kamu mesti tahu cara menekan kalkulator yang betul. Okey, kalau nak tekan kalkulator untuk jawapan yang panjang macam ni, cadangan cikgu cadangkan bagi pelajar yang biasa-biasa je. Kamu tambah ni dulu. Tambah ni dulu, lepas tu kuasa 2. Atau sebab dia bawah ni, kamu kuasakan negatif 2. Sebab apa? Kita nak naikkan di atas. Lepas tu dapat jawapan tu, kamu darab dengan ini, nilai ni. Dan darab dengan nilai ni pula. Dah dapat jawapan, darab lagi dengan ini. Baru kamu dapat jawapan ni. Jawapannya ialah 980 Newton. Boleh kan? Okey, kita teruskan. Ada soalan ke? Nak tanya? Tak ada. Okey, alhamdulillah kan. Okey, kita teruskan C jawapannya. Okey, jadi maksudnya bila kamu berada tempat yang tinggi, pecutan graviti semakin berkurang. Pecutan graviti semakin, sebab kamu semakin jauh daripada pusat bumi. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ini soalan panggil menganalisis. Ada 4 format dalam soalan ni. Tadi cuma soalan aplikasi tu cikgu letak 2 lah soalan kan. Okey, tengok soalan ni. Rajah menunjukkan satu penyiasatan tentang regangan spring. Regangan maksudnya spring yang dipanjangkan lah kan. Bayi yang berlainan jisim, ni bayi yang pertama belah kiri, ni bayi yang kedua disokong oleh spring yang serupa. Jadi spring yang serupa ni maksudnya punya sifat-sifat yang sama. Dari segi bahan juga, dari segi ketebalan spring, ketebalan wayar spring, diameter spring sama. Itu dikatakan mempunyai spring yang serupa. Antara
pemboleh ubah yang berikut yang manakah betul? Dalam soalan ni kamu kena tengok satu-satu kan. Okey, kalau kamu dah cakap, kamu tengok apa gambar ni yang kita ubah sebenarnya. Yang kita ubah. Kita boleh ubah. Yang kita boleh ubah ialah apa? Jisim. Betul tak? Yang kita ubah jisim. Sebab apa jisim? Sebab kita letakkan satu bayi yang jisimnya mungkin dia rasa rendah lah kan. Jisim ni mungkin rendah. Jisim ni mungkin apa nama panggil? Besar. Kan? Jisim besar. Dan ini dipanggil sebagai, yang kita ubah tu kita panggil sebagai pemboleh ubah manipulasi. Boleh kan? Dan ini adalah spring yang bertindak balas ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Hasil daripada kita ubah. Jadi pemboleh ubah manipulasi adalah jisim. Kalau kamu nak jawab soalan, kamu tengok. Jisim, kamu tanda siap-siap sini. Lepas tu tengok D. Jisim. Yang kedua, panjang spring. Panjang spring. Jadi jawapan dia dah confirm. Jawapannya adalah A. Iaitu jisim, panjang spring dan diameter spring. Ini contohlah kan. Okey, boleh kan? Boleh lah. Ni soalan ni kamu kena baca satu-satu. Kamu kena one by one lah. Ada soalan ni, ada soalan lagi yang bentuk format lain seperti ada nombor 1, 2, 3. Lepas tu kamu pilih A, 1 dan 2. B, 2 dan 3. Contoh macam tu. Itu soalan-soalan panggil soalan menganalisis. Contoh kan. Okey, kita share satu tips lagi. Itu tips minggu iaitu hubungan pemboleh ubah dengan menggunakan formula. Formula yang ada kan. Formula, kita tengok sini. Di dalam sebenar, di dalam ketara. Ini yang kita belajar dalam bab cahaya and indeks biasan. Jadi ada formula sesuainya iaitu N sama dengan D besar bahagi D. Okay, D besar bahagi D. Jadi tips yang pertama, cikgu sarankan, pertama hilangkan pecahan. Jadi persamaan kiri ada N. Ada N ni. Persamaan kanan ada D per D. Kan? Ada D per D kan. Pertama dia D per D. Jadi nak hilangkan pecahan, di sebelah kanan tu ada pecahan. Jadi kamu bawa D kecil ni ke sana. Kan? Jadi kita kata ND sama dengan D. ND sama dengan D dan kita kata tak ada pecahan dan kita letakkan kumpulan kiri ataupun saman kiri adalah lelaki. Saman kanan ataupun kumpulan kanan adalah perempuan. Jadi ada satu perempuan je lah. D besar kan. N lelaki, D kecil lelaki, D besar perempuan. Hanya satu perempuan lah. Okey, untuk step yang berikutnya, boleh kahwin berkadar terus, tak boleh kahwin berkadar susah. Ni ada satu tips lah supaya kamu mudah faham. Mungkin kamu ada kaedah lain, kamu boleh gunalah. Mungkin kamu rasa susah tipsnya, ikutlah, ikut kamu lah kan. Yang mana rasa kamu mudah, itu yang penting kan. Tak payah susah kan. Kalau kamu sini sudah, kamu ikut ni kan. Hubungan di antara D besar dengan D kecil. Jadi D besar dengan D kecil, kita tahulah boleh kahwin ke tak boleh. Siapa nak jawab? Apa jawapan dia? Berkadar apa? Terus ke songsang? Tak berani ya? Okey, D besar perempuan, D kecil lelaki. Jadi boleh dah faham kan? Semua boleh tahulah kan. Jadi kita kata boleh kahwin berkadar terus. Boleh kan? Boleh. Okey, kita buat di sini. Ni kamu jawab kali ni. Hubungan antara N dan D. N dan D. Siapa nak jawab? Senang je soalan ni. Tak boleh. Tak boleh. Berkadar apa? Songsang. Boleh songsang. Berkadar songsang. Dan benda ni bukan saja kamu boleh guna untuk formula ni, kamu boleh guna macam-macam formula yang lebih complicated. Contohnya seperti lambda sama dengan AX per D, kan? Macam-macam lagi lah formula-formula yang F sama dengan MA, jadi formula kuantum, E sama dengan HF, kan? Jadi kamu boleh tengok macam mana hubungan pemboleh ubah itu berkadar terus ke berkadar songsang berdasarkan formula yang kita tahu. Kalau kamu tahu formula, cantik. Tapi kalau tak tahu, tak apa. Kamu boleh tengok dekat
muka surat depan. Ada disediakan formula. Okey, ni kertas 2 format. Kalau kamu tengok betul, ada bahagian A ada 8 soalan. Okey. Dan wajib jawab. 8 soalan ni wajib jawab semua kan. Dan nombor dia 4, 5, 6, markah dia 9 ni semua kan. Dan section B ada 2 soalan, kamu pilih satu. Biasanya ni tingkatan 4 lah kan. Ni tingkatan 5, pilih salah satu. Untuk C ni, yang 11 ni, ini kamu boleh pilih lah. Boleh pilih. Kena jawab, wajib jawab. Jadi berapa soalan kena jawab? Kena jawab 10 soalan. Betul kan? Cuma soalan B saja pilihan. 9 atau 10. Biasanya macam tu kan. Itu yang jadi kadang-kadang kesukaran jugalah untuk kamu kan. Okey, tapi tak apa. Jadi kan cabaran kan. Okey. Untuk kertas 2. Ni tadi. Bahagian A jumlah dia 60 markah. Okay, 60 markah. Bahagian B 20 markah. Bahagian C 20 markah. Jadi cadangan cikgu kan. Cikgu cadang macam ni lah kan. Kamu jawab bahagian A tu sebanyak apa dah? Kamu jawab bahagian A tu, bahagian A tu dah lebih kurang 1 jam setengah. Bahagian B tu setengah jam. Bahagian C tu setengah jam. Jadi cukuplah 1 jam setengah. Tak perlu jawab masa dengan masa yang banyak kan. Satu soalan. Kalau masa banyak kamu tinggal sekejap. Rasa macam tak boleh jawab lambat, kamu tinggal sekejap. Itu kaedah dia kan. Okey, satu perkara lagi. Kamu pastikan jawab jangan mengikut apa tadi cakap. Turutan soalan tu. Ikut apa? Kefahaman kamu. Kamu rasa soalan kamu jawab, kamu dah baca, kamu jawab tu dulu. Itu cara dia kan. Lepas tu baru tengok soalan-soalan yang kamu rasa susah. Kamu tak susah sikit nak ingat kan. Katakan kamu baru lepas baca bab tu mesti kamu jawab kan. Contohnya lah kan. Okey. Dan untuk kertas 2 ni, dia semua soalan ditanya. Semua soalan ditanya. Semua ditanya. Itu mulai aras, mengingat sampai mencipta. Semua ada. Okey kan. Dan cikgu akan tekankan macam mana nak skor. Soalan ni berdasarkan aras pemikiran yang ada dalam kamu kan. Okey, ni formula-formula yang disediakan pada muka depan. Kena tahu dia punya simbol. Dan formula ni masih tak lengkap lagi lah. Cikgu dalam proses juga lagi kan. Okey, ni taburan soalan. Kalau kamu tengok soalan mengingat ada ni. Memahami, mengaplikasi taburan-taburan soalan. Walaupun kita kamu tengok satu saja di sini. Tapi soalan dia adalah soalan. Kita panggil apa soalan ni? Soalan dia adalah soalan macam mana tu kan? Soalan yang markah banyak. Markah tinggi kan. Markah tinggi. Okey. Ini isoto. Respon terhad. Respon terbuka. Jadi cikgu terang kamu apa maksud respon terhad dengan respon terbuka kan. Kalau cikgu lupa nak terang, kamu boleh tanya lah. Cikgu terang balik kan. Okey. Okey, kertas 3 cikgu sentuh sikit je lah kan. Dia amali sains bersepadu. Markahnya 15 kan. Saya cuba buat betul lah kan. Jadi target lah kan. Tahun ni bab apa amali kan. Boleh target kan. Dapat gayanya kita boleh cubalah kan. Cuba buat betul. Mungkin bab-bab tingkatan 5 lah kan. Bab elektrik ke kan. Elektromagnet ke. Tengoklah macam mana kan. Yang melibatkan apa penggunaan peralatan elektrik. Kamu boleh tengok kan. Sekurang-kurangnya kamu boleh tahulah. Macam nak buat dia kan. Okey. Masa. Itulah 5 minit merancang, 40 minit untuk setiap item. Item maksudnya fizik, kimia, bio lah kan. Okey, kamu rasa kamu dah attend nak benda ni kan. Dan kamu boleh buat kan. Okey. Tips belajar fizik. Okey. Elemen pertama yang cikgu terang tadi, itu elemen mengingat. Mengingat maksudnya soalan yang kita panggil apa? Straight the point question. Soalan yang apa? Tanya macam tanya nama kamu lah kan. Itu contoh. Tapi soalan tu kan, ada kata sini, dia akan tanya tentang definisi, fungsi, hukum apa yang digunakan. Ini jadi kamu faham lah kan. Kalau kamu tengok ni kan. Maksudnya mengenali satu benda kan. Ataupun soalan yang terus saja kan. Soalan terus kan. Okey, tengok kan. Markah 10 hingga 15 markah. Tadi cikgu cakap kat kamu kan, kita kena jawab soalan 10 soalan. Betul tak? 10 soalan. Jadi untuk mengatakan kamu, soalan yang pertama adalah soalan mengingat.
Contoh soalan pertama tanya, apakah maksud momentum? Contoh. Dah, soalan mengingat. Soalan nombor 2, 2A pula kan. Dia kata, apakah maksud tekanan? Lupa juga. Soalan nombor 3A, apakah maksud haba? Itu contoh. Dia ikut turutan-turutan macam tu. Jadi soalan-soalan ni kamu boleh hafal kan. Definisi. Kalau kamu ada join channel cikgu ada bersediakan satu kita panggil flashcard kan. Flashcard ataupun apa nama tu. Kad lah. Kamu mudah hafal kan. Cikgu bersediakan satu tu supaya suruh kamu gunting ataupun kamu lipat supaya kamu boleh hafal. Boleh dari mana kamu boleh ingat. Banyak juga benda tu berkaitan yang kamu boleh ingat berkaitan dengan hafal kan. Okey, jadi cikgu cadangkan nak buat soalan ni kamu kena buat secara topikal, hafal secara topikal paling baiklah. Kalau hafal cara ni pun tak apa juga kan. Jadi nak buat soalan mesti merujuk pada soalan SPM tahun lepas. Ini penting SPM tahun lepas, okey. SPM tahun lepas ni dah kadang-kadang soalan-soalan ni berulang-ulang dan juga kamu boleh cuba soalan trial negeri. Yang terdekat ialah trial 2021. Buat soalan trial negeri supaya kamu lebih faham. Buat clear dulu. Sebelum attend SPM, masuk soalan, menjawab soalan SPM, pastikan soalan trial tahun lepas kamu dah buat. Tahun lepas mungkin kamu buat 2 kali ke 3 kali ke tak ada masalah. Kamu cuba 2-3 kali pun tak apa. Satu soalan tu. Lepas tu soalan trial negeri, kamu buat juga. Dan juga lepas buat soalan tu, kamu catik maklumat-maklumat yang ada dalam soalan tu. Contohnya, mengingat. Kamu catikkan. Kamu tengok skema dia cakap macam mana kan. Itu penting kan. Jawapan kamu mesti jawapan skema kan. Jangan jawab ikut orang kata ikut kepala kamu. Ikut kepala kamu sekali lagi susah kan. Markah dia beri kan. Jadi macam-macam lah. Jadi macam isu untuk kamu punya jawapan kan. Mungkin boleh terima atau mungkin tak boleh diterima. Okey. Mengingat je lah. Dia kata mengingat nama je menghafal lah. Menghafal kan. Okey, apa lagi kat sini? Okey, tengok sini kan. Aku terang lagi. Okey, terutamanya kalau kamu nak jawab satu benda seperti ejaan. Ejaan nama saintis mestilah betul. Ini 2 nama saintis yang cikgu letak kat sini sebab pelajar selalu silap. Kan? Iaitu Bernoulli. Ejaan kena betul. Ada 2 L. Skema dia nak tengok ada semua ni ejaan betul kan. Archimedes. Ejaan betul. Silap sikit je, markah akan dipotong. Tapi satu markah je lah kan. Satu markah pun penting kan. Mungkin satu markah tu boleh naikkan kamu dapat A, kita tak tahu kan. Okey. Soalan yang seterusnya, apakah dimasukkan dengan sumber koheren? Ini kamu kena hafal kata kunci. Kata kunci macam mana ni? Yang mana kita boldkan, kita tebalkan tulisan tu. Jadi ini soalan ni cikgu letak ni soalan skema pun ni kan. Soalan macam skema kan. Tengok kan, frekuensi yang sama. Tengok kan, frekuensi yang sama dan fasa yang sama. Jawab macam tu. Maksudnya slash ni adalah atau lah. Sebab cikgu nak tunjuk jawab ni boleh, jawab ni boleh. Jadi cikgu buat slash ni kan. Jadi kamu faham lah ada slash ni kan. Okey. Ataupun kamu jawab panjang gelombang yang sama dan beza fasa yang sama. Jadi dekat sini apa yang kita nampak? Sama tu kena tulis 2 kali. Itu masalah dia. Sama tu kena tulis 2 kali. Itu frekuensi yang sama dan fasa yang sama. Ingat kan? Ni contoh. Ni cara jawab kan. Soalan sumber koheren ni banyak keluar dalam SPM dia kan. Cikgu rasa dah 3 kali dia keluar betul-betul. Kan? Jadi jangan kamu buat salah kan. Sebab kenapa cikgu terangkan sumber koheren ni? Sebab definisi ni banyak pelajar melakukan kesilapan. Okey. Sebab pelajar bersiap macam mana? Dia macam ni. Frekuensi dan fasa yang sama. Salah dah. Boleh Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Guna formula untuk membantu mengingat definisi. Ada juga formula-formula yang boleh bantu kamu untuk mengingat definisi. Cuba tengok sini, cikgu buka semua kan. Kalau kamu tengok sini, apa persamaan yang ada dalam formula ni? Apa ada yang sama dengan formula? Siapa nak jawab? Saya buka lah. Open kat kamu ni jawab. Apa yang kamu nampak sama dalam formula yang daripada atas ni sampai ke bawah ni? Ada perkataan kadar.
Oh, itu dia punya definisi dari segi formula. Per masa. Ya, jadi kita nampak kan, bila kita kata per masa merujuk pada kadar. Per masa merujuk pada kadar. Jadi tahulah kadar yang berada di atas. Jadi kadar perubahan sasaran yang pertama. Yang kedua, kadar perubahan jarak. Itu balik juga ya. Okey. Yang ketiga, kadar perubahan hal laju. Kalau perubahan ni bermaksud tolak lah. Kan? Lebih tepat tolak lah kan. Kadar perubahan kerja. Ni tak ada tolak pun, dia anggap kerja tu adalah kan, tolak kan. Okey, ni tolak. Kadar perubahan momentum dan kadar pengaliran cas ataupun perubahan cas mengalir. Boleh kan? Jadi bahagi masa kita anggap sebagai kadar. Boleh kan? Boleh kan? Boleh Anis kan? Okey kan? Anis tutup mic tu Anis kan? Anis ke? Okey dah. Ikut tutup mic tu. Okey kan? Dia tak sedar cikgu kan? Okey kan? Okey cikgu ni kan? Cikgu teruskan lah, tak apalah. Nanti dia sedar kot. Okey, boleh guna definisi yang menggunakan formula yang lain seperti momentum. Okey. Cikgu tak boleh kontrol lah. Cikgu bukan main lah. Cikgu boleh kontrol bila tutup suara. Okey, dah buat. Okey, momentum hasil darab dan hal laju. Okey kan. Isi dengan hal laju. Tekanan bahagian. Jadi bagi daya perluas. Daya perluas. Kan. Kerja daya darab kan. Darab panggil hasil darab. Itu kamu kata daya darab jarak. Itu pun boleh lah. Impas perubahan momentum. Boleh kan? Dan boleh Anis tutup tak mic? Okay dah slow okay lah tu kan. Okay nampak kan? Jadi bila darab kita panggil hasil darab ataupun darab kan. Kalau bagi daya perluas. Bahagi kan. Okay kan. Minta Cikgu Weldan lah. Cikgu Weldan boleh tutup tak Anis punya suara? Sekejap, saya kontak dia jap. Tak boleh nak tutup. Oh, cikgu tak boleh kontrol kan? Cikgu main kan? Admin kan? Boleh. Cikgu admin boleh tutup ni kan? Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Tu. Sebab cikgu yang boleh kontrol kan? Tak faham juga. Okey. Tak tahu tak boleh kontrol, saya tak sure. Okey. Cikgu tak apa. Okey, cikgu teruskan. Dah faham kan? Jadi dalam impuls ni, cikgu tanya, impuls ni ada formula kan? Formula itu perubahan momentum itu MV tolak MU. Kan? MV tolak MU. Ni perubahan momentum sebab tolak. Dan formula impuls juga sama dengan apa satu lagi? FT. Impuls sama dengan FT. Impuls juga sama dengan MV tolak MU. Boleh? Jadi impuls ada dua rumus lah. Kan? Pernah keluar soalan kan? Yang menggunakan rumus F darab T. F darab T kan? Kena ingat kan? Itu dia punya ni lah. Dalam soalan ni lah. Impuls kan? Okey. Kita teruskan. Pernah keluar soalan SPM kan? Okey. Ada juga yang definisi yang kita tak boleh guna daripada formula. Tapi kamu terpaksa hafal definisi ni. Hafal ni supaya mudahkan kamu untuk jawab soalan kan. Kalau kamu guna formula jawab, kamu kira salah. Okey, kita tengok soalan apa dia. Formula ada tapi lain. Nampak Lagi sikit Okey. Cuba kamu tengok sini yang pertama, frekuensi apa? Bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Ni daya. Daya sebab terlalu umum soalannya, jadi kamu jawab dalam macam kamu sekolah rendah dulu lah. Daya adalah kuantiti yang boleh menarik, menolak, mengubah arah. Nampak kan? Berat ni special kan? Tahun lepas ada keluar soalan ni berat kan? Apakah maksud berat kan? Berat ni, jadi dia ada formula itu. Daya graviti yang bertindak ke atas objek. Ataupun kamu boleh kata berat ialah jisim darab G pecutan graviti. Itu pun boleh. Tapi kena jawab pecutan lah. Jangan jawab daya darab graviti. Jisim darab graviti. Tak boleh lah.
Okey, tempoh T sama dengan 1/F. Ada formula tapi masa untuk satu ayunan lengkap. Ni kamu faham lah. Biasa dengan keadaan macam ni. Okey. Okey, kalau berkaitan dengan panjang. Cikgu ada tips kan. Kalau berkaitan dengan panjang dia ada perkataan dia ialah jarak di antara apa dan apa. Kalau panjang gelombang, jarak di antara puncak dan puncak. Puncak dan puncak. Kalau jarak fokus, nama pun fokus. Jarak di antara titik fokus dan kanta ataupun cermin. Jadi kamu jawab macam tu. Jadi kesimpulan apa? Panjang mesti jawab jarak di antara apa dan apa. Okey Okey, cuba jawab soalan ni Namakan daya yang bertindak antara tayar basikal dan jalan raya. Cikgu ingat kamu boleh type lah ruangan mesej kalau kamu nak bagi. Kalau kamu buka mic ni kadang-kadang terlupa nak tutup mic kan. Kamu letak ruangan mesej pun okey lah Boleh tak? Jadi jawapannya apa? Sampai nak cuba. Daya yang bertindak di antara tayar basikal dan jalan raya. Soalan terlalu umum. Daya geseran. Okey, daya geseran bagus. Nurul Elisha Azura punya daya geseran Okey, bagus. Betul daya geseran. Dan jawapan ni lebih open sikit Dia boleh jawab juga berat. Sebab dia tanya daya terlalu umum. Sebenarnya paling tepat daya geseran. Tapi dia buka luas sikit skop dia supaya ramai pelajar akan dapat markah. Boleh itulah fizik dia nak bantu kamu sebenarnya Okey, teruskan. Okey, soalan seterusnya kita tengok sini. Dia kata satu ketulan ais letakkan ni bab haba di dalam sebuah bekas yang tertutup dengan sekeping kertas. Selepas beberapa minit dapati ketulan ais telah bertukar menjadi air. Jadi kita tahu proses yang berlaku ais adalah pepejal. Pepejal bertukar menjadi air adalah cecair. Pepejal kepada cecair. Soalannya soalan state the point. Dia kata namakan proses. Jadi ais bertukar pada air, pepejal kepada cecair. Jadi jawapannya ialah ada nak jawab. Nak cuba? Senang je soalan ni Itu soalan straight the point ataupun mengingat. Ada cuba? Tak berani? Ke segan lah? Kalau segan boleh type dekat ruangan mesej Kalau mu malu-malu tak apa Ada? Ni dia dah. Suraya Nurul Nabihah peleburan. Peleburan. Itu sila eja sikit lah Proses peleburan. Okey, bagus. Tepat Kamu tulis dengan imbuhan yang betul. Ataupun kamu nak jawab bahasa Inggeris macam ni pun boleh. Ataupun kamu nak jawab pelakuran pun boleh. Pelakuran. Okay, reject kalau kamu dah biasa dengan perkataan cair, ais yang cair, kamu kata pencairan, itu salah. Tak boleh lah tu. Okey, cikgu harap kamu boleh jawab. Soalan ni mudah. Okey, elemen yang seterusnya. Tadi kita dapat markah tidak? Kita dapat lebih kurang 15 markah. Sekiranya kamu menghafal tiap-tiap topik tu. Definisi. Dan kamu menjawab soalan trial negeri. Kalau kamu nak jawab soalan pertama pun okey. Kamu jawab soalan yang pertama, 1A, 2A, 3A. Jawab itu pun boleh, tak ada masalah. Kamu dah cuba Kamu cuba buat. Trial tu trial terbaru ni 2021 Kamu cuba buat Okey, elemen untuk menilai dan mencipta menilai dan mencipta dia ada 31 markah. Banyak Banyak Kalau kamu ambil ni tadi dah 15, dah banyak Okey. Cuba tengok, mengingat tadi apa? 15. Menilai dan mencipta 31. Kamu dapat apa ni? 46 markah. Maksudnya kamu dah lulus fizik kamu. Tapi kamu kata kamu tak mau lulus saja kan? Kamu nak mesti lebih daripada tu. Kamu nak markah yang lebih tinggi dapat A Okey. Jadi elemen mengingat ni membantu kamu tadi 15 markah. Tapi dengan syarat kamu kena buat sesuatu macam cikgu tadi, kamu buat bentuk flashcard ke apa ke, kamu boleh bawa berjalan, kamu tengok, kamu hafal.
Sekarang masanya kamu kena belajar, faham dan cara nak belajar betul, kamu hafal kan. Bukan macam masa cikgu menghafal buta-buta, tak ada kan. Menghafal dan asalnya kamu dah faham, baru kamu hafal. Kalau tak faham-faham sampai sudah, dan kamu tahu soalan tu keluar, hafal je lah. Nak macam mana kan? Tu. Okey, ni menilai dan mencipta. Kita akan tengok soalan macam mana nak tackle soalan ni, menilai dan mencipta. Okey, kemahiran diujinya biasa nilai dalam kertas 2 ada section B dan section C. Dan section B soalan esei lah. Section C soalan esei. Yang menilai adalah section B. Mencipta section C. Ini aras-aras yang tinggi kan. Menilai dan mencipta. Tapi walaupun aras dia tinggi, bila kamu dah biasa buat soalan ni, kamu jadi mudah. Kenapa mudah pula? Sebab kamu dah hafal jawapan dia. Itu sebenarnya. Itulah kekuatan menghafal sebenarnya. Tapi mula-mula kena faham. Jangan hafal saja kan. Kena faham dulu. Okey. Kita tengok sini. Markah. 31. Mana datang markah 31 ni? 11 markah pada section A. 11 markah pada section A dan 20 markah pada section B dan C. Kan banyak ni. B dengan C banyak soalan esei kan. Kalau setengah student cikgu yang lemah-lemah tu, kalau jawab esei dia terus pergi soalan esei ni. Yang ni 20 markah ni. Dia minat terus buat soalan ni kan. Sebab dia kata ini yang boleh dapat markah. Bagi dia lah. Sebab dia tengok gambar tu familiar bagi dia untuk dia tahu apa dia kan soalan dia. Jadi kita tengok apa dia kan. Okey, biasanya soalan ni cikgu cadangkan untuk soalan ni kita panggil soalan aspek dan alasan kan. Memberi aspek dan alasan untuk soalan esei. Cikgu cadangkan kamu bagi alasannya lebih sekurang-kurangnya 3. Alasan Kalau tak dapat 3 bagi 2 lah. Kalau tak dapat 2 bagi 1. Kalau seloknya bagi lebih pada 1 kan. Okey. Untuk soalan struktur cikgu cadangkan kamu bagi 1 alasan yang terbaik. Kalau kamu bagi 2 alasan boleh, tapi pastikan dua-dua tu betul. Kalau 1 betul, 1 salah, kamu kira salah. Esei tak apa. 1 betul, 1 salah, masih dianggap betul kamu. Dengan syarat jawapan kamu tidak kita panggil kontradik, bertentangan dengan jawapan yang pertama. Okey, contohnya macam ni. Ringan, dah betul jawapan dah. Kamu jawab tidak ringan. Itu batal, dua-dua batal kan. Macam tu. Tak boleh macam tu kan. Kalau kamu jawab ringan, lepas tu kamu ketumpatan tinggi, boleh. Boleh dapat markah kan. Walaupun nampak macam kontradik tapi dalam terms yang berbeza kan. Terma yang berbeza kan. Okey. Okey, kekerapan. Ni kan 20 set soalan kan. Okey, rujukan cadangan. 20 set soalan ni maksudnya kamu buat soalan trial negeri ni. Soalan macam ni kamu buat sebanyak 20 set. Cadangan cikgu kan. Soalan trial negeri kan. Dan juga soalan SPM tahun lepas kan. Okey. Kalau kamu ada masa kau boleh tengok cikgu punya YouTube channel, ada cikgu terangkan tentang kan bahan-bahan yang berkaitan dengan ni kan. Okey. Okey, jadi cara jawab soalan esei macam inilah sebenarnya kan. Dia ada perkara ubah suai sebab kan. Paling baik buat jadual kan. Cikgu tengok kan masa cikgu marking kan. Ramai pelajar dah pandai jawab soal cara macam ni kan. Ramai pelajar jawab kan. Dan markah mereka semua elok. Markah dia orang semua elok kan. Semua markah dia tinggi kan. Okey. Kalau kamu jawab soalan ni, kamu jawab soalan dalam bentuk dalam bentuk paragraf, okey juga. Tapi kan, kamu agak sukar kamu nak tengok markah kamu kan. Kalau buat bentuk jadual ni, kamu tahu markah kat mana, hilang kat mana. Kalau kamu kosongkan, maksudnya tak ada markah, kamu boleh tahu kan. Okey. Jadi dalam soalan ni, hal laju tinggi. Ni soalan-soalan yang popular dalam aspek dan alasan. Hal laju tinggi. Hal laju tinggi, maksudnya pecutan kan. Ataupun tenaga kinetik tinggi. Ataupun momentum tinggi. Kenapa? Kita kait dengan rumus. Bila hal laju tinggi, V tinggi, momentum tinggi. Kenapa momentum tinggi? Sebab formula momentum ialah P sama dengan MV. Betul tak? Bila laju tinggi, V tinggi, P tinggi. P momentum. Begitu juga dengan tenaga kinetik yang tinggi. Tenaga kinetik sama dengan formula dia KE sama dengan setengah MV kuasa 2.
Bila V tinggi, tenaga kinetik pun tinggi. Ini berdasarkan kaedah yang cikgu ajar tadi tu. Yang boleh kahwin, tak boleh kahwin kalau kamu tengok tadi kan. Itu kelebihan kan. Dia banyak cover banyak benda tu kan. Kalau kamu ingat kaedah-kaedah menghafal. Jadi kamu boleh jawab dalam bentuk alasan. Aspek dan alasan. Supaya kamu lebih mudah ingat kan. Okey. Ketumpatan rendah. Jawapannya senang je, itu ringan. Ringan. Dan soalan ringan ketumpatan rendah banyak kan. Bukan dekat setakat kapal, bot, bukan kan. Banyak perkara yang melibatkan ketumpatan rendah ni kan. Seperti motor, penjana, banyak lagi kan. Jadi kamu boleh guna soalan-soalan ni kan. Menghafal. Bila ketumpatan rendah, automatik kamu ingat ringan. Nak tambah lagi boleh. Ringan tu maksudnya jisim kecil. Nak support lagi, inisial rendah. Betul? Mudah dibawa. Lepas tu dah dibawa kan. Contohlah. Okey. Satu lagi definisi aspek alasan yang penting iaitu kekuatan tinggi. Kalau kekuatan tinggi apa? Kekuatan tinggi ialah tidak mudah pecah. Tidak mudah rosak. Boleh? Tahan lama, dapat menampung daya atau tekanan yang tinggi. Ini dah familiar. Dan cikgu rasa wajib hafal. Kan? Okey kan? Yang berikutnya bentuk aerodinamik. Mengurangkan rintangan. Cukup. Tengok dalam air berkurang. Rintangan air. Kalau dekat udara, rintangan udara. Tengok keadaan yang dia berada di mana. Bentuk aerodinamik. Kan? Dia bukan bentuk aerofoil. Aerofoil lain kan. Dia menghasilkan daya angkat ataupun daya ke bawah. Kan? Daya angkat tu untuk kapal terbang. Menghasilkan daya ke bawah tu untuk kereta lumba lah. Kereta lumba yang belakang tu ada sayap kan. Atau kita panggil sebagai spoiler kan. Okey. Okey, ni satu lagi cara nak ingat mudah kan. Kalau takat didih tinggi, jawapan dia macam biasa iaitu tidak mudah mendidih. Kalau takat lebur tinggi, tidak mudah melebur. Kan? Jadi kalau kamu ingat ni, jadi tak ada masalah, kamu cuba hafal. Kan? Ada setengah pelajar dia tulis saja berkaitan ni. Dan bila pemeriksa cek, ada point dapat markah. Okey, tu je kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Ya, tengok ada yang sibuk salida boleh kan? Boleh faham kan? Baguslah kan? Okey. Okey, bahan badan. Okey, cikgu suka sebut nama kan. Kalau kamu kata bahan badan, plastik. Bahan hidrometer, kaca. Kan? Bahan belon, nylon. Jadi kamu kena tahu sikit sebanyak benda ni. Kalau belon, apa? Nylon. Macam mana dapat kemahiran ni? Kamu kena buat banyak latihan berkaitan dengan aspek alasan. Kalau tak sempat, inilah peluang kamu untuk tengok cikgu punya nota lah. Nota yang hafal tu. Nanti cikgu akan lekatkan dalam channel cikgu kan. Cikgu pun dalam proses buat. Hari tu cikgu dah buat dah kan. Masalah dia, file cikgu corrupted. Sistem komputer tu lah masalah sikit kan. Okey. Okey, jadi tengok sini. Kalau nama bahan kan, jawapan yang selalu keluar ialah melibatkan daya gerakan ataupun daya tekanan. Okey, jawapannya mesti kuat dan ringan. Itu idea yang pertama. Kalau melibatkan haba dia lain lah. Ini melibatkan daya dan gerakan. Jadi ringan, ada yang ringan. Kaca ni dia lebih pada bersifat lengai ataupun elak artisan ke apa kan. Okey. Dan juga belon, ringan dan kuat. Sama juga keluli, kamu jawab ringan dan kuat. Ataupun tahan lama. Kuat kamu kembang lagi, tidak mudah pecah, boleh Okey, kekenyalan tinggi. Bahan yang mempunyai kekenyalan tinggi maksudnya dia mudah kembali ke bentuk asal. Sebab dia punya sifat kekenyalan. Ataupun kamu jawab dapat menyimpan tenaga keupayaan graviti pula. Tenaga keupayaan kenyal yang tinggi. Itu pun boleh. Okey, pemalas spring. Spring, jawapannya adalah besar. Macam mana ingat ni? Cara dia ingat senang. Cikgu ingat kan. Kalau K besar, K tu kita merujuk pada keras. Keras. Keras besar, spring yang keras. Kalau keras kecil, spring yang lembut. Itu cara dia ingat. Kalau lembut, mudah kita lenturkan. Kalau keras, susah nak dilenturkan. Macam itulah kalau kawan kamu hati keras, susah nak bujuk. Macam tu lah lebih kurang Kalau hati terlembut, mudah kita nak pujuk. Itu samalah. Buat umpama kan. Okey, jisim besar.
Jisim besar, jisim kecil. Ini dua-dua melibatkan case inertia. Inertia besar. Terang sifat inertia. Okey. Tukar untuk bergerak kan. Ataupun kau boleh kait dengan pecutan pun boleh. Bila jisim kecil, pecutan lebih. Itu pun boleh. Kan? Okey. Permukaan licin. Dah tentu jawapan dia ialah tu. Mengurangkan rintangan. Okey. Sama kita kan. Okey. Kita pergi buat soalan sekarang ni. Kita tengok soalan. Macam mana nak tackle soalan ni sebenarnya kan. Yang penting kamu dah hafal perkara-perkara yang tu. Dan kamu nak cuba jawab soalan. Mula-mula jawab tengok soalan. Dia kata kena faham soalan dulu. Biasalah kan. Buat kaedah seperti jadual, cadangan. Okey. Kita tengok soalan kan. Okey, anda dikenaki mengubah suai sampan kepada sampan yang lebih laju dan boleh bergerak dengan lebih cepat. Okey, apa yang ada dalam soalan seperti bergerak dengan lebih laju, dengan lebih cepat kan? Ini semua tidak boleh letak dalam alasan. Kalau kamu letak dalam alasan, kamu tak akan dapat markah. Walaupun betul, tapi tak dapat markah sebab apa? Sebab kamu ambil daripada soalan kan. Soalan yang ada dekat sini kan. Laju kan. Bergerak dengan lebih cepat. Ini tak boleh diterima dalam Okey, cikgu teruskan ya. Okey. Menggunakan pengertian anda tentang gerakan, daya, nyatakan terangkan penyesuaian berdasarkan ciri-ciri sampan dan kuasa enjin dan saiz kipas. Okey, ini mudah kan. Sebab soalan ni dia ada dengar 10 markah. 10 markah maksudnya 5 aspek dan 5 alasan. Kau boleh dapat 10 markah. Itu maksudnya kan. Jadi nak jawab soalan ni, kita jangan jawab saja. Tengok markah dia. Kalau 10 markah, jawab banyak lah. Mungkin 10 poin. Kalau 5 markah, 5 poin. Dia macam tu kan. Nak jawab soalan, kena faham. Okey, kita ambil kriteria yang pertama iaitu ciri-ciri sampan. Ciri-ciri sampan, cikgu ada satu tips lah kalau melibatkan ciri-ciri iaitu kiri ada berapa itu KKBM. K kekuatan, K ketumpatan, ketumpatan, B dia punya bentuk apa, M material ataupun bahan. Kalau nak buat KK, 2K, 2B pun boleh jugalah. 2K, 2B pun boleh kan. Okay, itu kita tentang ni lah. Yang tadi kan. Boleh kan? Ada soalan? Okey, tak ada, tak apalah. Cikgu nak teruskan. Ada hantar mesej. Cikgu tak tengok mesej kat tempat kan. Tengok. Tengok mesej kamu sekejap. Okey. Tak ada lah. Mesej tak ada lah. Okey lah. Ni proses perlu buat. Tadi dah lama jawab dah. Okey, yang pertama kita bincang ciri-ciri yang pertama iaitu bentuk. Jadi bentuk apa kita pilih? Kamu boleh jawab bentuk dia larus. Aerodinamik pun boleh diterima. Ataupun kamu kata tajam di hadapan pun boleh terima kan. Jadi cuba jawab betul-betul mengikut skema. Kalau kamu jawab tajam di hadapan tu betul. Kalau kadang-kadang jawab ikut kepala ni kadang-kadang boleh memberi jawab markah tak dapat. Tak dapat markah kan. Bila tak ikut itu kan, markah tak dapat kan. Jadi larus, alasan dia apa tadi? Atau sama dengan aerodinamik. Mengurangkan mengapa? Mengurangkan rintangan. Less resistance. Kurang rintangan. Okey. Ketumpatan. Kita pilih ketumpatan yang apa? Ketumpatan. Kapal ni. Tinggi ke rendah? Kebanyakan kita akan pilih ketumpatan yang rendah. Alasan apa? Kamu nak jawab? Nak type? Kamu nak type? Alasannya adalah ringan. Betul kan? Ringan. Okey, itu alasannya adalah ringan. Itulah. Ringan kan? Jawab juga kan? Ringan. Inisial yang rendah. Boleh kan? Nak tambah-tambah kan? Bagi 3 alasan kan? Kalau kamu nak jawab 2 pun boleh lah. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu pun no problem. Okey. Kekuatan bahan.
Kekuatan bahan ialah bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi. Apa alasannya? Tidak mudah pecah. Ya, apa tu? Siapa yang buka dia? Yang jawab. Kan? Tidak mudah pecah, tahan lama. Nampak? Dia macam ada ulang benda sama je. Bila kamu dah buat soalan ni, dia akan ulang. Soalan ulang lagi. Lepas tu surah hafal. Itu surah hafal tu. Dia ulang surah hafal lah sebenarnya kan. Okey. Jenis bahan. Okey, nak tanya kamu. Tadi siapa ada buka mic ni? Tak buka mic pun tak apa. Kamu tulislah ruangan mesej. Apa dia? Jenis bahan. Dapat jumpa ni. Ada tak? Plastik. Okey, bagus. Plastik. Tak apalah. Kamu jawab satu kali. Plastik kan? Biasanya alasannya apa? Kuat dan ringan. Anda boleh jawab. Tapi pelajar nak jawab lebih-lebih lain lagi. Boleh lebih macam advance. Dia baca sikit. Bot ni dia buat pada apa sebenarnya. Dia akan jawab macam ni. Jawab boleh. Fiberglass. Carbon composite. Aluminium. Kan? Ni. Mungkin pelajar yang tak berapa faham tentang kurang baca. Jurnal tu dia tak berapa tahu sangat. Tak pernah, jarang membaca lah kan. Mungkin dia akan jawab biasa je. Tapi ingat, walaupun kamu jawab itu masih dapat markah kan. Jadi alasannya kuat dan ringan. Tengok ada perkataan tadi. Tengok betul. Kuat ada di situ. Nampak ada di situ kan? Kuat dan ada ringan. Kuat dan ringan. Nampak? Yang lain tu kau boleh tambah lah. Sebab Cikgu Cadang tadi bagi apa? 3 alasan dah cukup. Banyak sangat kan? Takut habis banyak masa. Habis kan? Tapi kalau kamu bagi alasan tu, pastikan alasan tu alasan yang tepat lah kan. Yang pertama. Okey, kuasa enjin. Kuasa enjin, kita pilih kuasa enjin yang tinggi. Betul tak? Mesti kuasa enjin tinggi. Kata nak bergerak lebih laju. Okey. Kamu tulis kuasa enjin yang tinggi. Lepas tu kamu jawab alasan apa? Boleh bergerak dengan lebih cepat. Dapat markah tak? Alasannya? Tak. Sebab apa? Sebab ada dalam soalan. Ataupun sampan laju. Sampan akan laju. Pun tak dapat markah. Kan? Walaupun nampak macam logik, nampak macam betul, tapi tak dapat markah sebab ada dalam soalan. Okey. Jadi untuk jawab kuasa yang tinggi ni, kita balik pada formula. Formula kuasa apa? Kuasa sama dengan kerja bahagi masa ataupun kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. Okey, P sama dengan E kan? E per T. P sama dengan E per T. Jadi untuk pengetahuan kamu, apabila kuasa tinggi, kerja juga tinggi ataupun tenaga juga tinggi. Jadi tenaga sama dengan apa? Atau kerja sama dengan apa? Kerja sama dengan daya darab sesaran. Jadi W kerja sama dengan Fs. F daya darab sesaran. Fs. W sama dengan Fs. Apabila kerja dah tinggi, maka apa? Daya pun tinggi. Nampak tak? Jadi dalam soalan ni kita jawab dah. Daya tinggi. Ataupun kamu jawab kerja yang tinggi. Boleh tak kat sini? Cuba kita tulis kat sini kan. Kerja yang tinggi ataupun tenaga yang tinggi, daya yang tinggi. Jadi kalau kamu nak jawab ni mesti merujuk pada formula yang sesuai yang kita terang tadi itulah. Apa, kahwin tak kahwin kan. Kita terang tadi kat kampung kan. Itu lebih mudah. Okey. Saiz kipas. Biasanya kita pilih saiz kipas yang nak buat laju mesti pilih saiz kipas yang besar. Saiz kipas yang besar. Kenapa nak besar? Besar ni senang. Alasan ni senang Kalau kamu ada kipas yang kecil, kamu letak kertas kan, dia akan tiup kertas tu kan. Cuma mungkin selai kertas je lah dia tolak. Kalau kipas-kipas yang besar, dia akan tolak banyak kertas. Tolak tu apa? Tolak tu maksudnya apa? Ingat tadi tolak. Tolak ialah daya. Faham kan? Jadi bila kipas besar, daya yang besar. Okey.
Kalau kamu pening sangat, kamu baru nak faham, kan dah faham tak apa. Kalau kamu rasa susah macam ni, kamu boleh hafal. Kamu boleh hafal benda ni. Kalau kipas besar, daya besar, kuasa besar, besar. Dan jangan takut. Jangan takut apa. Kamu dah bagi alasan atas ni dengan bawah ni hampir sama. Tak apa. Alasan sama, tidak mengapa. Nak buat macam mana, dan itu dah alasannya. Boleh tu cara nak jawab soalan ni. Okey, nak jawab, jawab dalam bentuk jadual macam ni. Baru kemas kan. Kau nampak markah macam mana diberi. Susunan markah diberi tu macam mana. Okey, markah 1. Markah 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kamu terkejut. Cikgu pasal apa sampai markah 12 ni? Maksimum 10. Okey, ini dia panggil sebagai respon terbuka. Respon terbuka maksudnya, dia suruh terangkan, kamu terang sedaya upaya kamu yang boleh. Sebab dalam skema SPM, bukan setakat 12 saja. Kadang-kadang sampai 16 pun ada. M16. Tapi kalau kamu dapat markah 16, cukup 16 tu pun, kamu tetap dapat markah yang ke-10. Faham Sebab tu cikgu suruh kamu buat memadai lah dengan 3 alasan kan. Kalau kamu bagi banyak sangat alasan, takut masa dah banyak dibazirkan. Boleh takut banyak masa dibazirkan. Bila masa dah dibazirkan, soalan lain macam mana pula kan. Dia nak juga peruntukan untuk soalan lain. Okey, tu contohlah cikgu bagi tahu. Mungkin soalan ni kamu dapat markah penuh. Okey, kita tengok kes pelajar kalau jawab macam ni. Dia jawab bagus. Bagus pelajar ni Dia jawab ada dalam jadual, dalam bentuk jadual. Tapi pelajar ni buat apa ni? Pelajar ni tinggal beberapa bahagian di sini. Okey, untuk mengatakan kamu, dalam SPM, pemeriksa akan semak bebas. Semak bebas. Apa tu semak bebas? Semak bebas betul membantu kamu Kamu tengok sini Okey, kita tengok sekarang. Markah 1. Dia dapat Markah 2 dapat. Markah 3 dapat. 4 dapat. 5 dapat. 6. Dapat 7. Markah 8 dapat tak? Dia tinggal kosong tu. Markah 8 dapat. Siapa nak cuba? Tengok kamu buat angguk macam tu je. Tengok lang kan. Tak dapat lah kamu cakap ya. Okey, kamu kata tak dapat tak dapat. Cikgu tak dapat lah. Kosong kan. Mana dapat markah Okey, kalau dari segi logik akal memang tak dapat lah. Tapi sebab apa cikgu cakap tadi? Apa betul tadi? Nampak? Cikgu tertekan pun dah. Okey. Dapat markah 8 walaupun kamu jawab di tempat lain, masih dapat. Jadi itulah petua yang cikgu tadi. Jawab alasan sebanyak 3. Mungkin alasan pertama untuk markah yang ke-6. Mungkin alasan yang kedua untuk markah yang lain. 8 ke? Mungkin alasan yang ni pula untuk markah yang lain pula. Nampak? Jadi walaupun kamu tak letak di tempatnya, tapi ada point dikira markah. Itu dipanggil semak bebas. Benar Dalam semak bebas ni, kamu akan dapat markah. Begitu juga dengan soalan-soalan kefahaman yang perlukan penyusunan. Penyusunan maksudnya apa? Kena terang satu demi satu. Tapi kamu tak tersusun. Nak terangkan satu. Terangkan bagaimana motor transformer bekerja. Contoh. Kamu terang tapi ayat kamu tu berterabur. Atas lain, tunggal langgar. Tapi kalau ada point, kamu akan dapat markah semua. Markah penuh. Walaupun tak ikut turutan. Itu panggil semak bebas. Sama dengan kes ini Jadi betul dia apa? Jawab alasan sebanyak 3 alasan. Faham? Alasan sebanyak 3 alasan. Itu penting Itu nasihat cikgu. Jadi markah 8 dapat, 9 dapat, 10 dapat, 11 dapat, 12 dapat tak? Dah pandai mesti tahu jawabnya. Dapat. Dah dapat tunjuk-tunjuk lah. Kamu tak tulis apa pun. Dapat tak? Senyum dapat lagu Okey, dapat. M12. Dapat. Okey, Okey. Dapat. Dah ada di tempat lain. Okey Okey, bagus. Jadi kita dapat markah maksimum juga 10. Walaupun ada lopong 2 tempat lah. Lopong tapi tetap dapat markah
maka penuh. Okey, kita pergi pada soalan yang satu lagi. Tadi ni kira soalan agak sukar kan. Tadi kita panggil soalan respon terbuka. Sekarang soalan menilai yang kita panggil sebagai respon terhad. Kenapa panggil respon terhad? Kita juga jelaskan. Tak apalah, cikgu cepat sikit lah kan. Nak baca ni dia sama je cikgu terang sambil cikgu terang benda ni juga kan. Okey, biasanya respon terhad ni dia akan bagi jadual lah. Jadual macam gambar ni. Dia kata Raja menunjukkan satu reka bentuk spesifikasi empat enjin jet. Kan? Dia kata kaji spesifikasi tu, terangkan kesesuaian, baca soalan tentukan enjin jet yang paling sesuai. Beri sebab anda. Jadi respon kamu adalah respon terhad sebab apa? Berdasarkan jadual yang diberi ni. Betul? Jadi jadual yang diberi ni apa kita tengok? Udara masuk melalui bukaan apa? Kecil ataupun besar. Boleh faham? Kalau dia bagi nombor, katakan udara masuk melalui bukaan sebanyak contoh 20 cm. Contoh kan? Kan? Ini 20 cm. Sini 40 cm. Ini 40 cm. Jadi jangan jawab dengan sentimeter tu. Kan? Kamu jawab dalam bentuk betul apa? Kamu jawab dalam bentuk besar atau kecil. Maksudnya kamu kena bandingkan nilai itu. Kalau dia bagi nilai, kamu bandingkan. Dan kamu jawab besar ataupun kecil. Tapi soalan ni dah untung kat kamu. Kenapa untung? Sebab dia tulislah kecil dengan besar je. Sebab terlalu umum. Kalau dia bagi spesifik, kita kena bandingkan. Okey. Jadi dengan soalan ni, kita tengok sama. Okey. Udara melalui bukaan yang besar ke kecil? Apa jawapannya? Besar ke kecil? Apa cuba? Tak ada idea. Okey, kamu boleh jawab juga kan kalau cikgu. Katakan kamu tak jawab. Cikgu saya tak boleh jawab ni. Besar kecil saya confused lah. Okey, kamu boleh loncat dulu sini. Sama ada kamu pilih bilah besi ataupun bilah titanium. Dan kamu kena tengok apa bilah yang kita pilih. Okey. Okey kan? Tengok ni pula. Okey. Okey, katakan kita jawab yang pertama ni lah. Okey. Jadi bukan apa? Kecil ke besar? Bukaan yang besar. Boleh? Jadi bukaan besar ni merujuk pada ruang. Okay. Bila ruang tu besar, bukaan besar maksudnya ruang tu besar. Jadi bukaan tu untuk apa ni? Nama pun bukaan udara kan? Masuk. Jadi bila melibatkan ruang, udara masuk. Bila bukaan tu besar, dia menunjuk pada kuantiti. Betul tak? Betul kan? Menunjuk kuantiti. Jadi benda ruang yang besar, maksudnya banyak. Bila jawab besar, banyak udara masuk. Boleh Banyak udara masuk. Contohnya, cikgu saya bina rumah yang besar. Contoh, kenapa? Supaya ramai orang dapat tinggal. Ataupun banyak orang dapat tinggal. Ruang tu. Cikgu saya bina, saya buat rakit yang besar. Supaya ramai orang dapat naik. Tu contoh kan. Macam ni lah konsep dia kan. Kalau ruang besar, banyak udara dapat disedut. Okey. Ini menyebabkan kes ruang kan. Kalau ruang besar dikaitkan dengan banyak. Okey kan. Okey, yang kedua. Tadi kita dah terang kan. Lepas kamu jawab ni, jangan lupa kamu tanda. Sebab apa? Kamu boleh tengok apa pilihan kamu yang kamu akan buat. Tapi make sure yang kamu tanda ni memang kamu dah confirm betul. Kalau kamu tak confirm, was-was, kamu boleh loncat yang sebelah. Pergi yang sebelah tu kan. Okey, yang kedua itu bahan bilah ataupun material of the blade. Jadi bahan bilah yang kita pilih ada dua, iaitu besi dengan titanium. Jadi kita pilih mana satu ni? Besi ke titanium? Kamu nak jawab? Titanium. Tak dengar? Titanium. Okey, alhamdulillah dengar dah Jadi titanium Kalau besi tu nampak macam terlalu common, biasa sangat.
titanium tu nampak macam canggih. Boleh kan? Canggih nama ni titanium. Tapi canggih tengoklah, nama je canggih, kadang benda lain jenuh juga kan. Tapi kamu tahu titanium ni apa kan. Jadi alasan bila sebut nama bahan, apa alasan tadi? Ingat ada juga ni. Bila sebut nama bahan, alasannya apa? Apa nama alasannya? Iaitu kuat dan ringan. Itu dia. Boleh? Nak tambah lagi boleh lah. Tahan karat lah kan. Tidak mudah pecah. Kamu nak tambah lagi lah. Kalau kamu kata ni lah tu dia punya cerita lah. So, berkaitan dengan ni lah berkaitan dengan apa kita panggil ni? Apa? Bahan. Bahan. Okey, kita teruskan. Jadi tanda. Tanda dah. Sekarang kita tengok yang mana dah dominan. Yang tanda. Dah dominan ialah S. Nampak? Ada dua tanda kat S. Jadi jawapan mesti kita pilih S. Kita pilih S kan. Okey. Kalau kamu dah confirm dua ni betul, kita pergi yang berikutnya iaitu kebuk pembakaran yang tentu kita pilih kebuk pembakaran yang besar. Sebab kita dah mengikut S. Okey. Kebuk pembakaran ni merujuk pada tempat bakar bahan api tu. Kan? Jadi ataupun kita pergi dapur lah senang. Dapur besar. Kan? Tempat bakar besar. Jadi dia merujukkan ruang. Ruang yang besar. Jadi jawapan dia mudah macam tadi juga. Bila tempat bakar tu besar, maksudnya apa? Apa alasan dia? Besar merujuk pada apa? Banyak. Banyak apa? Banyak pembakaran terhasil. Nampak? Banyak pembakaran ataupun bahan api terbakar dengan banyak kan? Ataupun kamu jawab gas exhaust yang lebih banyak, lebih besar. Boleh jawab macam tu kan? Itu kita tentu berkaitan dengan kebuk pembakaran. Tempat bakar lah kan? Tempat bakar. Okey. Kita pergi pada tanda. Tanda. Dah nampak S dah dominan. Exhaust. Kamu terkejut. Tadi kata ruang besar ni, ruang kecil pula. Tengok. Exhaust. Bukan exhaust, kita pilih bukaan yang kecil. Sebab apa kita nampak S tu? S tu. Dia mesti ada satu besar, satu kecil. Baru menghasilkan daya. Kalau dua-dua besar, macam mana nak menghasilkan daya ataupun momentum? Boleh kan? Mesti ada ruangan sempit supaya boleh bergerak. Itu dia. Seperti kamu buat roket air roket air dia ada ruangan sempit dekat bahagian bawah tu kan. Air keluar secara paksa kan, ruangan sempit. Kalau kamu tengok sama juga kes ni kan. Jadi untuk memastikan ruangan sempit, ini kita merujuk pada satu konsep iaitu prinsip Bernoulli kan. Prinsip Bernoulli, ingat prinsip Bernoulli berkaitan dengan ruangan sempit, tempat yang sempit. Okey, kita bagi contoh kat sini kan. Nak dapat alasan ni kan. Katakan kamu siram pokok. Okey, kamu nak siram pokok, kamu ada paip getah, kamu nak siram. Pokok yang dekat, no problem. Boleh siram. Tapi pokok yang jauh, kamu kena buat apa? Kamu kena buat apa kalau pokok yang jauh? Kamu kena tutup sikit. Kan? Kamu tutup sikit supaya air yang keluar tu lalu di tempat yang sempit. Betul kan? Kamu tutup sikit ataupun kamu picit sikit lah kan, kata kan? Tu dia. Jadi ruangan sempit. Jadi air yang tu akan bergerak, boleh bergerak pergi tempat yang lebih jauh. Boleh bergerak tempat jauh, air tu akan pancut dengan lebih jauh. Jadi kamu kata pancut lebih jauh ni kita berkaitan dengan apa? Siapa jawab? Jarak. Jarak lagi? Lagi apa? Okey. Tak apalah Jadi kamu tak terfikir kot. Boleh betul lah jarak okey juga. Dia kata, bukan kecil akan menghasilkan laju yang tinggi. Boleh? Kalau yang dekat, kamu guna laju yang rendah, siram pokok. Bila yang jauh tu, kamu pakai laju yang tinggi. Sebab apa? Kamu tutup. Permukaan sempit akan menghasilkan laju yang tinggi. Nak kembangkan macam mana? Kamu tambah macam juga tadi. Laju tinggi, momentum tinggi, nak tambah banyak jawapan kan? Dan juga tenaga kinetik yang tinggi. Kamu jawab macam tu kan? Boleh? Nak banyakkan alasan itu. Tapi dalam ni cikgu boleh satu je lah. Kan?
Tu. Dan tanda. Tanda. Nampak? Tanda cara jawab dah. Dan pilih. Mana nak pilih? Dah tentulah kita pilih S. Nampak? Ni cara jawab yang cara random supaya kamu faham. Ni cara nak mengajar kamu. Sebenarnya dalam format, jawab dalam jadual macam ni juga. Dan markah diberi mengikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Okey, baris pertama, markah 1 dan markah 2. Okay, baris pertama. Baris kedua, markah 3 dengan 4. Markah ketiga, 5, 6. Itu markah keempat, 7, 8. Dan markah ke-9, sebab pilih S betul, dapat. Dan markah ke-10, biasanya secara automatik kamu boleh dapat sekiranya kamu betul untuk setiap baris ni. Salah satu di antara baris ni. Kalau kamu ada salah, M1 ni salah, tapi M2 ni betul, kamu kira betul baris yang pertama. Okey kan? Kalau tiap-tiap baris ni betul, kamu berhak dapat markah yang ke-10. Faham ke? Faham maksud cikgu ni? Boleh tak? Boleh. Faham. Jika alasan kamu semua betul, automatik kamu akan dapat markah 10. Jika pilihan kamu betul, kamu berhak juga dapat markah 10. Itu maksud dia. Ini pelajar-pelajar yang jawab ni, dia kena ikutlah format ni supaya kamu lebih dapat markah lah. Mudah dapat markah. Okey, kita buat kes yang pertama. Ni kes kita buat kes ni. Okey, pelajar pertama. Tengok pelajar pertama. Markah 1 dapat. Markah 2 dapat. Markah 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Markah ke-8 dapat tak dapat? Dapat. Ya, dah pandai Dapat sebab apa? Dia letak di tempat lain. Walaupun letak di tempat lain, bukan kecil, sebetulnya hal tinggi, tapi dia letak di sini, tetap dapat markah sebab pemeriksa semak bebas. Nampak? Tetap dapat markah. Markah 9 dapat. Markah 10 dah tentu dapat. Sebab di baris pertama, kedua, 3, 4 kamu betul. Jadi kamu berhak dapat markah yang ke-10. Itu cara nak jawab soalan ni. Okey, cikgu teruskan kes yang berikutnya. Okey. Kes yang seterusnya itu calon terang semua. Pelajar ni terang semua dan tak pilih. Pelajar ni mungkin dia tak dengar teknik menjawab lah. Dia pilih semua habis, semua. P dia pilih, Q semua dia ambil. Kan? Dia pilih semua tapi dia terang semua. Dia kata, cikgu dia cakap kalau jawab banyak markah. Dia kata dia macam tu. Tu masalah dia. Janji jawab. Dia fikir macam tu. Tak boleh kan? Lepas tu dia pilih lebih daripada satu. P dia nak, Q pun dia nak. Pelajar-pelajar macam ni akan menyebabkan pemeriksa jadi pening. Betul kan? Pemeriksa akan jadi pening. Jadi apa perlu? Dia tetapkan satu peraturan sebab kamu jawab macam ni, pemeriksa akan semak alasan yang betul saja. Pilihan payah dia semak. Sebab apa? Semua dia pilih. Dia tengok alasan yang betul saja. Jadi alasan yang betul, sekiranya alasan kamu betul semua, sekiranya alasan markah nombor 2, markah 2, markah 4, markah 6, markah 8 dan pelajar ni berhak dapat markah yang ke-10. Boleh faham Berhak dapat markah yang 10. Jadi kita semak alasan yang betul sahaja. Jadi maksimum 5 markah. Tadi cikgu minta janganlah kamu jadi macam ni. Dah dengar ceramah cikgu? Janganlah buat macam ni Kadang-kadang bukan apa cikgu cakap ni. Sebab student cikgu pun ada yang buat macam tu juga kadang. Cikgu tak tahulah. Cikgu dah ajar dia banyak kali. Tapi cikgu denda dia. Kalau cikgu denda. Cikgu bagi balik buat soalan tu, suruh dia buat balik. Cikgu buat tu. Cikgu cari soalan lain, bagi 2-3 kali soalan. Bagi dia pening sikit. Tak tahulah pasal apa dia nak buat macam tu kan. Mungkin tekanan exam ke. Tak tahulah. Ataupun dia ingat cikgu dia ajar, cikgu tuition ke mana-mana. Wallahu alam lah. Okey. Kes kedua. Calon pilih salah. Dia buat format betul. Macam cikgu ajar tadi. Format semua betul. Tapi dia pilih salah. Ataupun terlupa nak letak pilihan.
Dia seronok aspek alasan betul-betul tapi lupa nak letak pilihan. Dah tentu markah pilihan tak dapat dah. Markah yang ke-9. Automatik akan hilang. Okey. Jadi pelajar ni kalau semua betul, aspek dan alasan yang betul, kita semak tu je. Jadi 1, 2, 1, 3, 5, pilihan, aspek, betul. Jadi kita berhak juga dapat markah 10. Jadi maksimum 9 markah. Jadi cikgu harap kamu bukan juga pada golongan ni lah. Kamu adalah golongan yang dapat maksimum 10 markah. Boleh Kamu dapat markah penuh. Kamu kena berhati-hati jawab. Dan soalan ni kamu rasa inilah boleh dapat markah kamu dalam fizik, kamu jawablah sepenuh hati kamu ni. Tapi janganlah sampai habis masa jawab tu saja. Bila jawab tu saja, kamu akan mengalami masalah lain betul Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya, itu menilai. Menilai soalan elektrik, tajuk elektrik Oh, cikgu minta maaf lah, kertas ni mungkin tak ada dekat kamu ni rumus sebab cikgu terhantar bahan yang lain sikit lah itu tu minta maaf lah yang tu ada, yang ni tak ada Okey, tak apa, tengok ni tengok sama cikgunya slide cukup lah Okey, tengok soalan dia. Dia kata jadual menunjukkan 3 model setrika bagi sini. Okey, ada berdasarkan maklumat. Okey. Nyatakan ciri setrika yang sesuai digunakan untuk menghilangkan kekedutan pada pakaian. Beri sebab. Ini adalah soalan struktur yang diubah suai. Diubah suai menjadi soalan struktur lah. Soalan esei yang diubah suai menjadi soalan struktur. Tapi soalan dia dalam bentuk pemilihan macam soalan tadi. Menilai. Soalan menilai. Tapi soalan ni ada sedikit perbezaan sebab ni adalah soalan struktur. Yang tadi soalan esei. Soalan esei kita boleh bagi 3 alasan. 3 alasan. Dan soalan struktur ni boleh bagi juga 3 alasan. Tapi cara pemeriksaannya lebih ketat. Lebih ketat Lebih ketat. Jadi cikgu cadangkan kamu bagi 1 alasan sudah memadai. Dan alasan itu alasan yang terbaik. Alasan yang terbaik. Okey, tengok ni. Jadi bila kamu tengok dah ada nilai di sini iaitu 240 100 watt. Apa maksud ni? Maksudnya ialah setrika ini, tak ada soalan tak tanya pun, saja cikgu nak tanyalah. Jadi setrika ini memerlukan tenaga elektrik sebanyak 1000 joule dalam 1 saat apabila disambungkan dengan bekalan elektrik 240 volt. Nampak ulang balik. 1000 watt maksudnya 1000 joule dalam 1 saat. Tenaga elektrik yang digunakan apabila disambungkan dengan 240 volt. Jadi daripada benda ni kamu boleh kaitkan dengan formula. Sini adalah V, 240 V, ini adalah P. Jadi ini P, ini V. Ada satu rumus iaitu P sama dengan IV dan kamu boleh dapat dalam formula itu I sama dengan P per V. Mana W sama dengan W pula. 1000 sama dengan P dan 240 adalah V. Kamu gantikan dalam formula ni dan kamu dapati I sama dengan 4.17 ampere. Jadi setrika ini membenarkan arus melaluinya adalah 4.17 ampere. Okey, dalam 3 setrika kamu dapati setrika manakah yang akan menyebabkan fuse ni akan terbakar? Fuse 4 ampere ke 5 ampere yang akan terbakar kamu rasa? 5 ampere. Sebenarnya fuse yang 4 ampere akan terbakar. Apa? Sebab arus yang melalui setrika ialah 4.17 melebihi arus yang melalui fuse itu. Boleh faham? Jadi setrika X, S ni kita boleh reject siap lah. Kamu boleh potong. Sebab apa? Sebab arus dia, fuse dia 4 ampere, arus yang kira adalah 4.17 lebih daripada arus ni. Lebih pada arus ni Jadi bila lebih, setrika ni akan
terbakar. Bukan stiker terbakar. Fuse stiker ni akan terbakar dahulu. Sebab fungsi fuse apa? Melindungi peralatan elektrik daripada arus yang berlebihan. Bila arus berlebihan 4.17 masuk ke dalam stiker ni, fuse ni tak dapat melindungi lagi. Dia akan terbakar dahulu. Dia akan mati dahulu. Jangan boleh mati kan. Dia akan lebur. Kan? Dia akan lebur dahulu menyebabkan stiker ni masih lagi boleh digunakan. Macam mana digunakan? Tukarlah fuse yang baru kan. Itu contoh Okey, kita teruskan. Okey, cikgu masih kekalkan nombor ni supaya kamu nampak nilai ni. Soalan-soalan akan ditanya lagi Bentuk wayar elemen pemanas tersebut. Jadi ada dua Jangan jawab bukan dalam jadual. Kamu jawab bukan jadual, kamu takkan dapat markah. Dalam jadual dia ada dua saja perkataan, iaitu wayar gegelung, wayar lurus, wayar gegelung. Dah tentu kamu dah reject tadi yang tengah ni. Dan jawapan kamu adalah wayar apa? Wayar gegelung. Boleh Wayar gegelung. Okey, jadi sebab wayar gegelung, kenapa kita pilih wayar gegelung dalam elektrik? Wayar gegelung ni dia berlingkar-lingkar. Sebab dia berlingkar-lingkar, jadi wayar itu adalah seolah wayar yang sangat panjang. Sangat panjang dan terpaksa dijadikan dalam keadaan gegelung. Boleh faham Jadi wayar yang panjang akan menyebabkan apa? Apa tu? Rintangan yang apa? Rintangan yang tinggi. Okey. Jadi cikgu cadangkan kalau kamu jawab wayar gegelung, jawapannya adalah rintangan yang tinggi. Dan jawapan lain pun boleh. Bila rintangan tinggi, suhu dia akan meningkat. Okey, tenaga haba meningkat juga. Okey, wayar panjang cerita dah. Itu contoh-contoh. Lebih luas permukaan pun boleh Ini contoh-contoh yang melibatkan wayar gegelung. Boleh Jadi alasan, cikgu cadangkan bagi satu alasan saja. Kalau nak bagi semua alasan ni, make sure semua alasan ni betul. Kalau alasan ni salah, kamu akan mengalami masalah. Saya katakan satu ni salah. Contohnya ni. Rintangan tinggi, haba berkurang. Habis kamu hilang semua markah. Dia tak macam kertas AC tadi. Kalau kertas AC tadi dapat markah Kamu tadi rintangan tinggi, haba berkurang. Okey lagi. Kalau AC okey lagi Section B dengan section C. Tapi kalau soalan struktur, kamu tulis benda tu salah. Rintangan tinggi, haba berkurang. Salah. Itu yang dia tak nak Jadi pastikan kamu jawab betul-betul ikut ni. Peraturan ni peraturan ni penting untuk kamu skor Yang mana nak skor tu betul-betul Fizik boleh skor kalau betul Dan dapat A memang senang Mungkin dapat A plus tu agak susah sikit lah. Dapat A minus memang senang. Kalau kamu betul-betul ikut flow Okey, cikgu teruskan soalan yang berikutnya. Tanda, jangan lupa tanda. Itu bahan untuk elemen pemanas. Okey. Bahan ni penting juga dalam fizik. Nama-nama bahan kamu kena tahu. Bila kamu kena tahu nama bahan, kamu boleh ingat apa nama bahan tu, apa kegunaan dia, apa alasan dia yang sesuai untuk bahan ni. Okay, jadi elemen pemanas yang kita pilih ni, elemen ada dua, iaitu nikrom dan konstantan. Jadi cikgu nak tanya kamu lah, mana satu kita nak pilih ni? Nikrom ke konstantan? Ada idea tak? Ada siapa nak jawab? Ke masih segan lagi? Konstantan kot. Okey, Atika cakap konstantan Okey. Cikgu beritahu kamu ada beberapa. Dalam kes ni dah ada dua je. Konstantan dengan nikrom. Okey, biasanya kita perlukan wayar ni, heating element atau wayar ni, kita mesti perlukan wayar yang mempunyai konduktor elektrik. Betul tak? Jadi konduktor elektrik kita tak boleh nafikan nikrom adalah konduktor elektrik. Konstantan juga adalah konduktor elektrik. Dan banyak lagi seperti wolfram, tungsten, yang penting adalah elektrik wolfram, tungsten, copper atau cuprum, tembaga, itu semua brass, semua tu adalah bahan-bahan yang konduktor elektrik ataupun kita kata logam, senang. Logam Tapi dalam konduktor elektrik ni ada konduktor yang mempunyai rintangan yang tinggi, rintangan yang rendah. Dalam kes ini,
konstanten adalah dipanggil konduktor ohm. Konstanten konduktor ohm, jadi rintangan dia adalah rintangan yang tak tinggi. Atau kita kata rintangan dia rendah. Kan? Jadi bila rintangan rendah, dia sesuai sebagai konduktor ohm. Nikrom adalah rintangan yang tinggi. Jadi rintangan nikrom adalah rintangan tinggi sesuai digunakan sebagai elemen pemanas. Sebab rintangan tinggi. Jadi kita pilih nikrom alasannya rintangan tinggi. Rintangan tinggi menyebabkan tenaga haba yang terhasil lebih tinggi. Kalau konstan, dia haba mengalir juga tapi tak tinggi. Sebab dia bukan elemen pemanas. Sebab rintangan dia adalah rendah. Sebab tu dia sesuai sebagai konduktor ohm. Dan nikrom adalah bukan konduktor ohm. Okay, okay. Ingat, bab elektrik penting kan untuk amali kamu nanti. Kamu kena study sikit amali. Tengok bab elektrik macam ada bayang-bayang. Supaya kamu boleh dapat. Bayang-bayang kamu tengok. Pada amali. Okay. Teruskan. Okay, fuse yang sesuai. Tadi baru kita bincang. Cikgu lajukan sikit lah. Jadi tentu fuse itu 5 ampere. Okay. Tapi kalau kamu jawab 5, sebenarnya salah. Dari segi peraturan. Mesti kamu tanya, apa salah cikgu? Salah sebab apa? Sebabnya, dia suruh bandingkan nilai. Ni 4, 5. Jadi kamu jawab lebih tinggi. Fuse yang sesuai, tinggi. Jawapan dia tinggi sebenarnya. Tapi dalam skema untuk tahun ini, soalan tahun ni, dilonggarkan. 5 ampere boleh diterima. Masih boleh diterima. Dilonggarkan. Sebenarnya jawapannya tinggi paling tepat. Boleh faham Kalau kamu nak tulis dua lagi bagus. Tinggi 5 ampere. Itu 5 ampere. Itu pun boleh juga. Dan alasan dia, itu. Kita cakap tadi dah, arus dia, ni yang lalu 4.17. Kita pakai fuse 5 ampere. Jadi alasan dia lebih daripada arus yang mengalir. Lebih daripada arus yang mengalir. Boleh faham Okey tak? Okey ke? Okey, cikgu. Okey. Okey. Cikgu nak cover semua, tak ada kita cover yang macam ni soalan ni Kamu tengok dia Okey. Cikgu teruskan lagi, dah tanda dan terakhir membuat pilihan dah tentulah kita pilih R. Soalan ni janganlah kamu tak buat, tak perasan ke apa rugi Sebab ni soalan ni suruh pilih jadi tanda je dapat satu markah Sebab apa? Berdasarkan pengalaman kamu yang kamu jawab tadi tu Okey. Kita pergi pada soalan yang lagi satu, soalan mencipta tapi soalan struktur. Struktur tengok tuan-tuan Di sini. Raja menunjukkan satu ketuan air diletakkan dalam sebuah bekas yang ditutup dengan sekeping kertas. Selepas beberapa minit dapati ketuan air tersebut telah bertukar kepada air. Ini kita bincang tadi dah. Kita dah bincang tadi. Betul Tapi soalan telah bertukar. Itu soalan dia kata. Okey. Cadangkan satu pengesuaian yang boleh dilakukan untuk mengelakkan keturunan ais bertukar kepada air dengan cepat berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, muatan haba tentu bekas. Dia bagi siap, muatan haba tentu bekas. Jadi muatan haba tentu bekas ni sebenarnya cikgu cerita sikit dengan kamu lah. Muatan haba tentu bekas ni ada dua jenis. Satu muatan haba tentu yang tinggi, satu muatan haba tentu yang rendah. Untuk muatan haba tentu yang tinggi, dia sesuai untuk bukan logam. Muatan haba tentu tinggi sesuai untuk bukan logam. Kalau muatan haba tentu rendah, dia adalah sesuai dengan logam. Boleh Kalau bukan logam, dia lambat panas. Betul tak Kalau kamu panaskan air selama berapa seminit cukup lah. Seminit air, kamu panaskan, kamu masih boleh pegang air tu. Sebab air tu tidak panas. Tapi bila kamu panaskan besi selama 1 minit je 60 saatnya, kamu dapati besi tu sudah panas. Sebab apa? Cepat panas. Boleh faham? Boleh faham Jadi muatan haba tentu tinggi, lambat panas. Kamu boleh hafal. Muatan haba tentu rendah, cepat panas. Okey, nak bagi kamu mudah ingat lagi Nak mudah kamu ingat lagi. Sila
Muatan haba tentu tinggi, kita pilih di sini. Alasan dia, tidak mudah panas. Tidak mudah panas kan. Ataupun kita kata lambat panas, tidak mudah panas, lambat melebur pun boleh lah. Tapi paling tepat lambat panas, tidak mudah panas. Okey, nak senang ingat satu lagi cara kan. Ni analogi cikgu lah. Jadi muatan haba tentu tinggi ni, muatan haba tentu ni, okey, cikgu ada satu tips kan. Analogi cikgu kan. Ia seperti kesabaran kita. Kesabaran kan. Kalau kamu mempunyai kesabaran yang tinggi, kamu tidak mudah panas, tidak mudah melenting. Okey kan? Betul tak? Okey, kalau kamu muatan haba tentu rendah, kesabaran yang rendah, kamu mudah panas, mudah melenting, mudah marah. Boleh faham tak ni? Cikgu harap dapat sesuatu kamu kan? Benda-benda macam ni lah. Okey, kita teruskan kan? Jadi, reject kalau kamu tulis muatan haba tentu dah tinggi. Jawapan kamu adalah penebat haba. Ini tak sesuai. Tak sesuai kan? Kamu terang kenapa muatan haba tentu tinggi. Bagi pelajar yang dah biasa jawab, dia akan jawab macam tu. Okey. Bahan penutup bekas. Bila sebut tentang bahan, ingat kan? Bila sebut tentang nama bahan, kita kena sebut nama bahan itu. Kan? Nama bahan itu. Tapi kalau kamu letak bahan yang ada dekat sini, kertas, kamu letak kertas sini, betul kertas. Tapi markah tak dapat. Kenapa? Sebab dah ada dalam soalan. Jadi kita pilih bahan apa? Siapa nak cuba? Bahan apa ni? Nama bahan Bahan apa tu? Siapa nak cuba? Ada nak cuba tak? Saya tak berani. Tapi jangan letak kertas kertas salah. Sebab ada dalam soalan. Ya, ada nak cuba lagi? Atika tak mau cuba? Malu lah? Okay. Okay, malu semua Malu cikgu jawapan lah Okay. Okay, jawapan dia ialah tu. Polystyrene. Ni nama bahan Kayu. Cikgu cadangkan dah bagi nama bahan Kayu ni ada balik kertas juga lah Kaca, getah, seramik, plastik, kain, karbon. Dan semua ni adalah bukan apa? Bukan logam. Betul tak Dan bukan logam mesti dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, pandai. Muatan haba tentu tinggi. Ini orang-orang yang sabar ni. Bahan-bahan yang sabar. Okey Okey, contoh macam tu. Jadi kat sini, bila kamu jawab semua ni, alasan dia boleh jawab muatan haba tentu yang tinggi. Boleh jawab sini. Ataupun kamu boleh jawab apa? Kamu jawab penebat haba. Itu pun boleh. Ataupun penebat haba yang baik. Itu pun boleh. Jadi, bila kamu jawab, bahan-bahan tak boleh kan? Kata, penebat haba yang baik, boleh. Ataupun muatan haba tentu yang tinggi. Okey Kalau kamu jawab tiada haba diserap masuk pun boleh. Biasanya tiada haba serap masuk ni sesuai untuk kalau kamu jawab dekat atas ni penebat. Penebat alasan dia tiada haba diserap masuk. Ataupun penebat haba alasannya muatan haba tentu tinggi. Itu pun boleh. Kalau kamu jawab penebat haba dekat atas, alasan dia penebat haba yang baik. Itu jadi salah. Sebab atas dah penebat, bawah pun penebat, jadi alasan bawah jadi salah. Sebab tu cikgu suruh kamu ubah nama bahan supaya kamu punya alasan tu lebih berkembang. Lebih besar alasan kamu berbanding dengan kamu berciri bahan. Ciri bahan, tu masalah dia. Okey. Okey, kita teruskan. Inilah bahasa Inggeris Teruskan yang ni. Bentuk tambahan pada bekas. Bentuk macam mana nak tambahan ni? Biasanya kita balut lah. Balut dengan, tengok. Balut dengan, lepas lah laju pula juga. Ya. Balut dengan kain. Kain ataupun sebarang nama-nama penebat yang kita sebut tadi. Okay. Alasannya ni. Penebat haba yang baik. Jadi haba diserap masuk. Sama jawapan kan? Muatan haba tentu tinggi. Kalau kamu jawab
balut dengan sebarang penebat. Kalau kamu kata balut dengan penebat apa boleh, tak boleh potong. Tak boleh jawab kan? Jawab yang tadi. Boleh faham kan? Kalau kamu jawab permukaan bersinar, alasannya pantul haba. Ataupun tiada haba diserap masuk. Itu pun boleh juga. Kalau permukaan bersinar, kamu jawab muatan haba tu tinggi, salah lah. Sebab dia tak synchronize. Bukan jawapan yang sama kan? Untuk alasan atas tu. Jadi biar alasan atas tu dengan bawah tu ada join. Kan? Itu contoh dia. Okey. Kita pergi pada elemen yang mudah. Tadi kita dapat 46 markah. Dan kita pergi elemen yang berikutnya, itu elemen menganalisis. Menganalisis adalah satu elemen yang mudah dan banyak pelajar boleh skor. Ini cikgu cerita tentang yang boleh skor. Yang tadi tu aspek dan alasan, cikgu harap kamu buat latihan dan kamu boleh hafal dia punya aspek dan alasan. Dan jangan lupa tengok cikgu punya channel kan. Channel cikgu sentiasa cikgu letak. Kadang-kadang cikgu letak dalam Instagram cikgu mana-mana. Pelajar-pelajar sekarang ni suka Instagram. Jadi cikgu pun masuklah Instagram supaya mana tahu dapat juga ilmu disampaikan kan. Bukan apa kan. Kadang-kadang cikgu letak dalam dalam YouTube cikgu letak kan. Tiba-tiba dah keluar result SPM, pelajar dia. Cikgu terima kasih. Saya dah tengok video cikgu banyak dan sekarang saya dapat A fizik. Dia kata itu. Cikgu cakap, bila masa belajar dengan cikgu. Nampak? Nampak tak kan? Cikgu bantu dia cara tak langsung kan. Kamu pun cikgu harap macam itulah. So, kamu tengok cikgu punya video, kamu lebih faham kan. Cikgu kamu pun, atas doa cikgu kamu lah. Dorongan cikgu kamu semua, bolehlah kamu skor kan. Sama-sama lah kita bantu untuk diri kamu lah kan. Okey. Okey, dan soalan ni biasanya dia menganalisis, tengok ciri sepunya, hubungan pemolek ubah. Okey kan, soalan-soalan ni. Lepas tu kita boleh banding dan hubung kaitkan. Markah 15 markah kan untuk soalan ni. Dan 10 markah bahagian A. Bahagian A ada 2 soalan. Bahagian C ada 1 soalan. Jadi ada 15 markah kan. Jadi kamu biasa jawab soalan ni kan. Soalan ni biasanya soalan dalam SPM lepas dia nombor 5 dengan nombor 6 kan. Soalan ni dan juga nombor 9 atau 10. Dia bagi 2 gambar, kamu suruh bandingkan. Cara dia, kamu buat latih 2B. Yang lebih soalan ni kan. Okey, 2, 5, 6, 9 atau 10 tadi kan. Okey. Jadi latih 2B, cikgu cadangkan satu topik kamu nak buat 20 soalan. Soalan yang cikgu masukkan, kamu boleh soalan trial 2021 dan juga boleh buat soalan apa tu? Soalan tahun lepas. SPM tahun lepas. Itu pun penting. Okey, Okey, rujukan soalan SPM tahun lepas. Soalan trial negeri. Dia penting. Dekat channel cikgu ada juga kan. Tapi cikgu belum masuk lagi kan untuk SPM 2021. Cikgu dapat nanti ada yang cikgu lain dah masuk kan. Kamu boleh tengok juga channel-channel cikgu lain yang boleh bantu kamu kan. Kadang-kadang channel cikgu pun ada juga yang lengkap, ada tak lengkap dalam proses semua tu kan. Okey. Okey, analisis. Tepat sikit kan. Tengok markah. Macam ni lah sekarang. Mengingat 15. Mencipta menilai 31. Menganalisis 15. Jumlah 61. Nampak tak? Bila kamu dah kuasai 3 kemahiran ini. 4 lah. 4 kemahiran ini. Kamu boleh dapat markah 61. Kalau kamu kuasai betul-betul. Dan kamu dah ada zone selesa. Itu B. Fizik kamu dah B kan. Zone selesa lah. Gitu. Boleh tambah lagi dapat A kan. Tinggal lagi 9 markah dapat A. Okey, kita jawab soalan ni Soalan ni, soalan struktur nombor 5. Dia ada beza kan soalan struktur dengan soalan esei kan. Soalan struktur dia bagi ruangan yang disediakan. Soalan esei kamu kena jawab dalam kertas test pad. Jadi jawapan tu kena esei kamu kena tulis lengkap. Struktur boleh tulis yang simple sikit boleh lah. Jangan terlalu simple sebab takut markah dipotong. Skema dia badan makin lama makin ketat. Kan? Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Raja menunjukkan 2 penunggang basikal dan tiba pada jarak menunjukkan dalam masa 3 saat. Raja 5.2 menunjukkan hanya seorang penunggang basikal yang sedang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang sama dalam masa 7 saat. Betul dia kan? Soalan pertama.
Bandingkan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal yang menyebabkan basikal bergerak depan. Bandingkan daya. Jadi kita bila kamu tengok dua gambar ni. Gambar di atas ni ada dua orang kayu basikal. Yang ni hanya satu kayu basikal. Okey kan. Yang ni sampai dalam masa 3 saat. Yang ni sampai dalam masa 7 saat. Jadi kamu tengok yang atas ke bawah. Mana daya yang tinggi? Atas ke bawah? Daya yang tinggi. Daya tu merujuk pada keseluruhan sistem tu kan. Mana daya tinggi? Atas ke bawah? Yang atas. Ya, bagus. Cikgu dengar tadi ni kat bawah kan. Wah, bawah atas kan. Jadi batas pula kan. Okey, tak apa. Maksudnya yang atas kan. Secara keseluruhan sebab apa? Bila dua-dua kayu, jadi daya tu semakin tinggi. Okey kan? Daya tinggi. Jadi daya itu merujuk kepada orang kayu. Ini dipanggil sebagai definisi secara operasi sebenarnya. Definisi secara operasi. Maksudnya bilang kayuhan merujuk pada daya. Okey kan? Jadi dalam soalan ni, kita jawab macam ni. Daya yang dikenakan Raja 5.1 lebih daripada 5.2. Jadi cikgu cadangkan kamu jawab perkataan macam bahasa Inggeris. More than. More lebih. Than daripada. Lebih daripada. Sebab apa ada pelajar-pelajar kadang-kadang dia jawab terlalu simple, terlalu menggunakan bahasa yang bahasa pasar, menyebabkan jawapan jadi salah. Walaupun soalan ini soalan yang mudah. Okey kan? Okey, yang kedua. Bandingkan masa yang diambil oleh jarak ni. Masa tadi yang atas 3 saat, yang bawah tu 7 saat. Jadi kita bandingkan masa, bukan nyatakan masa. Kalau kamu nyatakan masa, kamu tak dapat markah. Kamu kata masa untuk Raja 5.1 adalah 3 saat. Masa untuk Raja 5.2 adalah 7 saat. Itu salah. Tak boleh kan? Jadi kita jawab macam ni. Masa yang diambil Raja 5.1 kurang daripada Raja 5.2. Jawab macam tu. Ada juga pelajar jawab macam ni. Masa yang diambil Raja 5.1 lebih rendah daripada 5.2. Betul? Tukar pula. Kamu cakap lebih rendah juga. Lebih kecil. Boleh juga. Tapi kalau kamu tulis lebih kurang, habis sangkut. Salah kan? Boleh faham? Masa yang ambil Raja 5.1 lebih kurang. Habis. Salah. Sebab dah lari maksud. Jadi jaga kan dalam jawab soalan ni, cuba pastikan kamu tak keluar perkataan lebih kurang, lebih sedikit. Cuma perkataan-perkataan tu adalah membahayakan diri kamu. Dan kamu akan hilang markah. Tak pasal-pasal hilang markah. Walaupun kamu keluar dalam periksa dalam keadaan senyum, sebenarnya kamu telah meninggalkan markah yang kamu tak ada markah sebenarnya. Itu sebenarnya yang berlaku dekat. Okey, cikgu harap kamu tak macam itulah. Okey, seterusnya. Berdasarkan jawapan anda. Tengok betul kan. Macam ni. Bandingkan pecutan basikal itu. Pecutan, mana sampai cepat, dia pecut lah. Betul tak kan? Jadi kita kata lah. Pecutan Raja 5.1 lebih daripada Raja 5.2. Okey kan? Ada pelajar yang guna simbol ketaksamaan dalam soalan struktur. Dalam soalan struktur sebenarnya simbol ketaksamaan tu masih boleh diterima. Tapi pada pandangan cikgu, cikgu tak galakkan. Cikgu suka kamu tulis dalam ayat yang penuh ni. Takut skema ni kadang-kadang berubah-ubah. Takut tak dapat markah. Tapi soalan simbol tu tak boleh gunakan langsung dalam kertas AC. Ingat kan? Okay, cikgu cakap habis semula kan. Simbol ketaksamaan, simbol apa-apa simbol tidak dibenarkan sama sekali digunakan dalam kertas esei. Itu section B dan C. Okay, dalam soalan struktur masih boleh, tapi cikgu tak galakkan. Cikgu sendiri tak galakkan. Cikgu lah tak galakkan, tapi masih boleh. Okey, nombor 4. Hubung kait daya yang dikenakan oleh penunggang basikal dengan pecutan basikal. Jadi dia tanya hubungan. Yang tadi kita buat lah. Apa formula yang kait dengan ni? Itu F sama dengan MA. Hubungan daya F, M gisim, A adalah pecutan.
Jadi hubungan dia adalah berkadar terus. Okey, kalau kamu jawab macam ni boleh. Apabila daya bertambah, pecutan bertambah. Itu pun boleh. Cikgu rasa jawab tu lebih selamat berbanding jawab dengan berkadar terus. Apa beza dia? Kalau kamu jawab berkadar terus, maksudnya ada formula yang menyokong. Kan? Menyokong dua keadaan, daya dan pecutan. Itu formula apa? F sama dengan MA. Kalau tak ada formula yang menyokong, jadi jawapan ni tak boleh diterima sebenarnya. Kadang-kadang ikut skema lah, ada skema yang longgar boleh. Tapi kalau skema terketat, kamu akan hilang markah. Sebab hubungan dia bukan berkadar terus. Contoh. Tapi kalau kamu tulis lebih selamat, okay, apabila daya bertambah, pecutan bertambah. Macam kamu tulis bentuk apa? Hipotesis. Itu dah soalannya. Okey, untuk soalan seterusnya, kita tengok ni pula. C. Namakan hukum fizik yang terlibat. Namakan hukum fizik yang terlibat. Kita tengok gambar. Hukum fizik ni menceritakan rumus F sama dengan MA. Jadi kalau kamu tengok betul, kamu dah dapat idea dah. Oh cikgu, saya tahu dah hukum fizik apa. Dia ada hukum fizik pertama apa? Inersia kan. Hukum fizik kedua, daya impas, daya berat. Daya berat lah. Daya ni kan. Daya ni lah, daya bersih kan. Jadi kita kata ini adalah hukum fizik yang kedua. Kalau ketiga, keseimbangan daya. Yang kau belajar dalam tingkatan 5 tu. Awal tingkatan 5, ada keseimbangan daya. Okey, boleh Ada soalan nak tanya dekat sini, slide ni. Ada ke tak ada? Tak ada. Okay, cikgu ingat. Tak ada. Dekat ni sajalah cikgu tak bincang lah understanding. Nanti bila masa kau boleh tengok cikgu punya video lah. YouTube, ada cikgu ada buat dalam training menjawab. Kalau tak sempat lah Sebab cikgu banyak juga cerita maklumat-maklumat ni, jadi dah terlajak sikit masa dia. Okey. Jadi cikgu ingat setakat ni dah dari cikgu. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Cikgu buka sesi soal jawab dulu. Ada apa soalan tanya? Memang tak ada ya? Ada ke tak ada? Tak Okey, ada. kalau tak ada tak apa. Cikgu tutup cikgu punya slide. Jangan. Kita buka mic kamera. Stop presenting. Jangan. Okey. Okey. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana sudi mendengar ceramah cikgu selama 2 jam, dan cikgu harap apa yang cikgu terang ni dapat memberi manfaat dan kita kongsikan bersama, dan supaya kamu lebih ingat dan lebih bersemangat untuk menjawab periksa nanti, dan janganlah jadi COVID ni melemahkan semangat kamu menambahkan semangat kamu. Dan kamu boleh tengok video, sebenarnya kamu beruntung kamu boleh tengok video tu berkali-kali dulu masa kelas kadang-kadang tak sempat nak salin, cikgu ajar, tak sempat Jadi kamu tak tahu nak buat macam mana. Bila kamu dah dapat macam keadaan macam ni, inilah peluang kamu boleh tengok berkali-kali, kamu boleh belajar. Dan kebanyakan kamu belajar banyak dekat ni online banyak belajar online sepanjang ni. Jadi kamu memang student online lah dia kata kebanyakan. Dan kamu jangan takut bila kamu masuk U nanti pun kamu akan belajar juga online Jangan kamu kata online ni menyusahkan kamu Kamu jadikan dia sebagai satu benda yang medium yang membantu kamu Okey, itu yang penting Okey, cikgu ingat setakat tu saja cikgu ucapkan terima kasih dan cikgu minta maaf lah sekiranya ada tercakap terkasar bahasa dan cikgu cerahkan majlis ni kepada cikgu Muhammad Wildan bin Azmi cikgu cikgu. Okey. Okey. Terima kasih banyak cikgu atas ceramah hari ni lah. So sebenarnya dapat membantu saya juga sebagai cikgu dan juga lebih-lebih lagi kepada pelajar lah. Alhamdulillah lah. Tips yang ada beberapa tips yang dapat membantu lah saya tengok. Okay, dia harap pelajar dapat simpan lah bawa ke exam nanti untuk beberapa kata sampai sebulan pun lagi kan cikgu Betul cikgu. Okay. So kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sendiri okey. Semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.